Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan pada semua yang sudi bersama-sama dengan kami. Jadi saya harap malam ini kita ada 24 tolak 2, so ada 22 orang ya partisipan. Okey, dah 23 orang peserta. Jadi memang kita mengadakan sesi TOT ni, Training of Trainers ni, untuk menyampaikan maklumat terperinci tentang satu fenomena yang dipanggil keganasan rumah tangga, yang merupakan satu bentuk jenayah di sisi undang-undang Malaysia dan juga banyak undang-undang antarabangsa, yang mana perkara ni bukan satu perkara lah, satu sisi yang penting lah dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi di mana ada satu pihak masyarakat yang mengalami penderaan ataupun diganasi oleh pasangan, yang menyebabkan pelbagai masalah psikologi masalah jenayah dan sebagainya. Okay. Jadi saya akan mulakan dengan sedikit pengenalan tentang Pertubuhan Teratak Rahmah Wanita Islam, iaitu singkatan yang dipanggil Teratai, yang merupakan satu NGO yang baru saja ditubuhkan. Saya akan share skrin Okey, harap semua dapat nampaklah skrin ni. Okey, jadi Teratai adalah singkatan kepada Pertubuhan Teratak Rahmah Wanita Islam. Semua nampak Kalau ada yang bermasalah boleh tulis di ruangan chat tu. Minta semua mute kan Ada dengar suara budak lah minta semua mute kan, ataupun mungkin minta punya moderator tolong mute kan Okey. Jadi mukadimah Pertubuhan Teratak Rahmah Wanita Islam ataupun singkatannya Teratai berjaya didaftarkan secara rasmi dengan ROS ataupun Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 19 Disember 2019. Jadi baru sangat sebenarnya Pertubuhan Teratai ini, dan siap ada nombor pendaftaran lah semua dekat situ maknanya memang didaftarkan secara rasmi, dan Mesyuarat Agung Penubuhan telah diadakan pada 5 Januari tahun 2020. Jadi baru sahaja menginjak usianya 2 tahun setengah. Kalau budak 2 tahun setengah tu dah pandai berjalan lah, berlari, melompat semua kan. Pandai cakap Okey, objektif penubuhan Teratai adalah menyediakan tempat yang selamat maknanya kita ada shelter home, rumah yang selamat untuk mereka yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Kita juga menyediakan khidmat kaunseling dan undang-undang secara percuma kepada wanita dan kanak-kanak mangsa keganasan rumah tangga. Sebenarnya bukan wanita sahaja tetapi lelaki jugalah. Cuma daripada kajian mendapati lebih kurang 90 hingga 95% mangsa keganasan rumah tangga adalah wanita dan kanak-kanak. Bila kita kata kanak-kanak, termasuklah lelaki dan perempuan. Yang kedua, objektifnya adalah untuk memberdaya ataupun empower pelanggan. Yang ini pelanggan kita lah mereka menjadi mangsa ataupun pemandiri dipanggil juga pemandiri, mengenai hak dan pilihan yang mereka ada. Tak semestinya apabila kena dera tu terus nak bercerai. Tapi ada juga yang masih lagi tak mau bercerai walaupun dah dipukul dengan teruknya dan buat laporan polis selama banyak kalilah 10-20 kali laporan polis, tapi masih lagi juga tidak mahu berpisah kan atas sebab yang tidak kita akan cover lah kenapa agaknya wanita tak mahu meninggalkan pasangan mereka.
Kita akan seterusnya menjalankan program persesuaian ya, untuk membantu para wanita membina kehidupan mereka semula ya. Jadi kita bantu juga mereka, terutamanya ibu tunggal ya, yang mengalami trauma daripada keganasan rumah tangga yang mereka alami. Jadi kadang-kadang mereka tidak mempunyai kemahiran ya, skill yang bersesuaian lah ya, untuk menampung ataupun menyara diri mereka dan anak-anak mereka. Terutamanya kalau suami pula dah masuk penjara ya. Tolong mute-kan ya. Tolong mute-kan Salma. Ada nama Salma ke? Saya tengok kat sini ada yang tak mute lagi ni ya. Tolong mute-kan ya. Okey, dan yang ketiga adalah mempamerkan solusi Islam terhadap masalah keganasan rumah tangga dan membuat advokasi bagi menambah baik polisi semasa dan persepsi serta paradigma masyarakat. Okay, jadi inilah 3 objektif penubuhan Teratak Rahmah Wanita Islam. Okay. Dan di sini kita melakukan pensejajaran ataupun alignment supaya bertepatan dengan objektif Sustainable Developmental Goals yang kita nak capai, iaitu yang ketiga, yang kelima dan yang ke-16. SDG yang ketiga ialah Good Health and Wellbeing. Maknanya kita ingin agar semua anggota masyarakat mempunyai tahap kesihatan yang baik dan kesejahteraan yang baik. Yang kelima, SDG 5 adalah Gender Equality, iaitu kesaksamaan daripada sudut gender. Dan yang ke-16 adalah Peace, Justice and Strong Institutions. Maknanya kita ingin membina sebuah organisasi yang menyeru kepada kedamaian, menyeru kepada keamanan, keadilan dan juga institusi yang berwibawa, insya-Allah. Okey, ini adalah jawatankuasa teratai. Oh, maaf ya, ini yang tak terbaru ni ya, tapi tak apalah, lebih kurang je ya. Pengurusinya adalah saya sendiri, timbalan pengurusi adalah Puan Nur Hayati ya. Nur Hayati, setiausaha masih Puan Nurul Fahana, dan yang seterusnya itulah ada sedikit perubahanlah di situ. Tapi pengurus masih sama, iaitu Puan Zilal Abdul Aziz. Ini adalah logo rasmi teratai, gambar bunga teratai itulah. Sebenarnya kita tidaklah mensasarkan teratai sebenarnya, tapi bila kita nak cari akronim untuk Teratak Rahmah Wanita Islam, jadi teratai kan, jadi cantiklah, bunyi pun sedap sikit kan ya. Okey, visi teratai ialah menjadi institusi rahmah yang menyantuni dan memberdaya wanita, lelaki dan kanak-kanak yang terkesan dengan keganasan rumah tangga ya. Jadi dalam pengalaman saya lah mengendalikan banyak kes keganasan rumah tangga ni, kadang-kadang saya tengok ramai lelaki sebenarnya perlukan bantuan, bukan setakat wanita sahaja yang perlukan bantuan untuk keluar daripada kita keganasan, tetapi lelaki juga memerlukan bantuan untuk mereka belajar menangani panas baran mereka dan belajar untuk keluar juga daripada kita keganasan. Jadi maknanya kita sama-sama ada peranan untuk keluar daripada vicious cycle ini, daripada vicious cycle ataupun kitaran ganas keganasan ataupun penderaan. Yang mana kadang-kadang ataupun banyak kajian menunjukkan lelaki yang mendera berasal daripada keluarga yang juga mendera. Mungkin dia nampak bapak dia mendera maknya daripada kecil, jadi dia merasakan itu adalah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jika ada masalah, cara nak selesaikan masalah ataupun stres adalah dengan mendera. Sedangkan itu bukanlah cara yang betul, malah itu adalah merupakan satu jenayah. Okey, misi teratai adalah menjadi institusi pilihan utama di dalam isu keganasan rumah tangga dengan solusi yang sejahtera serta menyediakan pusat perlindungan yang selamat dan pemberdayaan ataupun empowerment kepada pemandiri ataupun survivor. Dan pemandiri maksudnya kat sini adalah mereka yang menjadi mangsa dan kemudian sedang mencari jalan ataupun sedang berusaha untuk untuk survive daripada trauma yang dihadapi. Jadi survive ni dalam bahasa Melayu ialah mandiri, mandiri. Jadi mereka yang sudah survive ataupun survivor kita panggil pemandiri. Dan seterusnya menyantuni masyarakat ke arah mencapai 3 SDG tadilah kesihatan dan kesejahteraan, kesaksamaan gender, serta institusi yang aman, adil dan kukuh, insya-Allah.
Okey, aktiviti teras kita adalah pengoperasian rumah perlindungan wanita dan kanak-kanak mulai September 2019. Khidmat yang utama adalah perundingan dan bantuan, ya, membawa wanita dan anak-anak mereka misalnya membuat laporan polis, ya, buat laporan kesihatan, ya, di hospital, ya, untuk mengesan, ya, ke tanda-tanda penderaan dan sebagainya untuk direkodkan. Itu adalah penting, ya, buat laporan polis dan merekodkan tanda-tanda ataupun gejala-gejala ataupun simptom, ya, daripada penderaan ini semua adalah penting untuk rekod sebagai bukti supaya perkara ini dapat dihentikanlah, ya. Tujuan akhir kita adalah semuanya kita nak kurangkan, ya, kita nak kurangkan statistik tu. Yang kedua adalah kaunseling, ya. Kaunseling masih lagi berjalan daripada dulu sampai sekarang, ya. Dan kaunseling ni kebanyakan kita buat kaunseling online, ya. Sepanjang PKP kita buat kaunseling online, tapi jika pemandiri boleh hadir, kita harap mereka dapat hadirlah ke klinik, ya, untuk kaunseling, ya. Kemudian kita berikan bantuan guaman dan juga rumah perlindungan, ya. Buat masa ini rumah perlindungan sedang dalam proses, ya, insya-Allah apabila sudah boleh beroperasi kita dah boleh terimalah, ya, pemandiri. Okey, ini adalah kes-kes yang kita terima lah sejak Februari 2020. Ini tahun 2020 punya statistik, ya. Jadi ramai yang pada masa itu menelpon, ya, untuk mendapatkan rumah perlindungan, ya. Ada 20 kes. Dan 18 kes perlukan kaunseling, ya, 6 kes perlukan guaman, 15 kes perlukan kewangan dan hanya 7 kes yang sudah buat laporan polis, ya. Jadi sebenarnya memang ramai lagi wanita yang takut nak buat laporan polis, ya, kerana mereka khawatir, ya, tentang keselamatan diri mereka. Jadi sebab itulah kenapa advokasi ini penting, ya, dan di sini yang kita harap, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama kami pada malam ini dapat membantu kami, ya, dalam melakukan advokasi. Ya, yang kita harapkan adalah melakukan advokasi, menyebarkan informasi, ya, dan maklumat penting, ya, tentang isu ini agar semua pihak cakna, ya, ataupun prihatin, ya, tentang isu ini dan memberikan bantuan, ya, setakat yang mampu. Kita bukan nak suruh semua orang jadi kaunselor, ya, tetapi sekurang-kurangnya menyalurkan maklumat kepada mereka dan memberikan nombor perhubungan, ya, teratai dan juga NGO-NGO lain yang terlibat dalam menangani, ya, masalah keganasan rumah tangga ini agar pemandiri ini ataupun survivor atau pemangsa yang kita sebut tadi dapat dibantu. Ya, kita nak mereka ni keluar dan dapatkan bantuan, ya, dan tidak hanya berdiam diri, ya, dan menerima nasib mereka, ya, sebegitu. Okey. Okey, ni semua saya dah sebutlah tadi. Okey, ini tahun lepas, 2021 ada 58 kes, 58 pemanggil. Ada jugalah pecahan-pecahannya, beberapa negeri yang panggil. Yang paling tinggi adalah Selangor 21 kes, ya. Sabah Sarawak pun ada juga, ya. Dan bentuk bantuan yang diperlukan, yang perlukan rumah perlindungan 21 kes, yang perlukan khidmat kaunseling 46 kes, ya. Bantuan kewangan 10 kes dan memerlukan khidmat guaman 8 kes, ya. Jadi walaupun mereka, yang terlibat dengan menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan perlukan khidmat kaunseling, namun akhirnya yang akan buat laporan polis, yang akan mendapatkan khidmat guaman ni tak sampai separuh pun. Ya, lepas kaunseling kadang-kadang kita, sedangkan pada masa kaunseling itu kita dah terangkan, ya, hak dia dan sebagainya, tapi akhirnya bila dia dah sejuk dah wanita ni, dia kembali semula kepada pendera, ya, pada suaminya yang mendera. Jadi cycle tu dia tidak, ya, dia tak stop kat situ, ya, dia berterusan, cycle tu, ya. Okey, ini saya akan sentuh kemudian, ya. Okey, saya nak cerita tentang ini dia, ya, kita keganasan rumah tangga ni, ya. Okey, pada kitaran yang pertama itulah, ya, ni kita tenang lah ataupun fasa tenang, ya. Ini biasanya antara suami dengan isteri, ya, masih dalam dalam keadaan berkasih sayang lah, ya, tak ada krisis, ya. Dan kalau ada dan suami berjanji, ya, tak akan buat lagi misalnya, ya, akan bagi bantuan pada isteri dan mengucapkan kata-kata sayang, ya. Fasa seterusnya adalah fasa tension, ya, ataupun fasa ketegangan, ya, fasa tegang, ya. Pada masa ini dah mulalah, ya, ada tanda-tanda berlaku misalnya penderaan, ya, kadang-kadang daripada sudut emosi dulu, misalnya tak bertegur, tak bercakap ataupun mengeluarkan kata-kata yang
menyakitkan hati ya, ataupun kata-kata yang menyinggunglah perasaan. Dan pada ketika ini ya, survivor dia rasa seperti walking on eggshells. Maknanya dia terpaksa rasa berhati-hati supaya suami tak marah. Dia rasa dan terpaksa pastikan semua benda perfect lah. Everything has to be perfect. Dan dia mula merasa takut dan bimbang. Dan rasa something is about to happen. Macam menunggu-nunggu bila agaknya nak meletup. Bila agaknya dia akan dipukul. Kemudian berlaku fasa krisis. Ini fasa krisis maknanya telah blow up lah. Maknanya boleh tolong mute kan ya? Siapa lagi ya kat situ yang tak mute, tolong mute kan ya? Ada siapa yang tak mute lagi ke? Okey, harap mute kan ya masing-masing, ataupun mungkin moderator Zilan boleh tolong mute kan tak? Okey. Kemudian fasa krisis, fasa krisis, crisis phase. Pada ketika ini berlaku penderaan blow up. Dan biasanya dia makin teruk daripada sebelumnya. Okay. Dia boleh jadi worse than before ya. Dan pada ketika berlaku penderaan berlaku juga ancaman ya, ataupun ugutan ya, dan kadang-kadang berlaku juga kemusnahan ya, destruction ya, ataupun kemusnahan yang ada 3 bentuk kemusnahan ya. Dalam psikologi biasanya kita sebut 3 bentuk kemusnahan. Yang pertama tu adalah kemusnahan dalam bentuk harta benda. Misalnya baling-baling barang pecahkan barang-barang ataupun rosakkan barang-barang isteri kadang-kadang ada suami yang tak pukul isteri, tapi apabila dia marahkan isteri ataupun bila dia mengamuk lah dia akan mencari barang-barang isteri, biasanya barang-barang berharga seperti laptop, handphone ataupun barang-barang kesayangan isteri misalnya pinggan mangkuk isteri ataupun ada satu kes yang saya pernah dapat tu pasu bunga isteri. Bila dia mengamuk, dia marah, sebelum tu dia pecahkan handphone isteri. Isteri bagi tahu saya dah kahwin 20 tahun lebih daripada 10 biji laptop dah pecah. Dan lebih daripada 20 biji handphone jugalah dah pecah. Dan yang terbaru ialah pasu bunga kesayangan isteri pun dihempaskan ke tanah sehingga pecah. Jadi ini satu bentuk destruction. Okay. Jadi kemusnahan harta benda yang pertama. Yang kedua adalah kerosakan kepada anggota badan mangsa lah maknanya dia pukul. Ini pun bentuk-bentuk destruction maknanya dipukul isteri, tendang, sepak, terajang dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang ni anak-anak pun kena juga. Yang ketiga adalah bentuk destruction adalah dia pukul diri dia sendiri. Dia ketuk kepala dia sendiri ke, dia hantuk kepala kat dinding. Ini semua adalah 3 bentuk destructive behavior. Yang pertama tu rosakkan barang-barang, yang kedua rosakkan orang lain, yang ketiga rosakkan diri sendiri. Okey, dan pada ketika itu mangsa ataupun pemandiri akan merasa takut terhadap keselamatan dirinya sendiri dan juga anak-anaknya jika ada, dan juga berlaku juga kadang-kadang penyalahgunaan dadah dan juga alkohol. Dan kebanyakan IPV ni adalah intimate partner violence. Majority of IPV survivors will leave an abusive partner 7 to 12 times before they leave for the last time. Maknanya setiap kali berlaku penderaan, mangsa atau pemandiri memang merasakan dia nak tinggalkan pendera. Dia nak tinggalkan pendera, tapi kemudian dia kembali semula kepada pendera. Dan menurut kajian rasa nak tinggalkan tu dan kadang-kadang ditinggalkan tu berlaku 7 hingga 12 kali lah. Tapi patah balik. Dah tinggalkan, mungkin tinggalkan sekejap. Bila suami datang pujuk-pujuk dia pun cair dan dia pun kembali semula kepada suaminya. Dan kemudian fasa ni dia berulang kemudian daripada fasa krisis pergi kepada fasa tenang balik bila dah pukul, dah marah bila suami dah sejuk dah dia pergilah pujuk isteri mungkin lari pergi rumah mak ke mula biasanya the first 7 years kadang-kadang isteri tak pergi mana-mana pun, hanya tinggal di rumah ataupun masuk dalam bilik, dan suami akan pujuk isteri dan isteri akan tenang dan kembali semula kepada suami. Ini fasa tenang. Lepas tu fasa tegang balik berlaku lagi ketegangan dan kemudian berlaku penderaan fasa krisis, kemudian fasa tenang. Jadi ini adalah kitaran yang kita lihat berlaku dalam kes-kes keganasan rumah tangga. Okey. Jadi dan ada ini adalah
stage ataupun fasa perubahan pula tadi, fasa ketegangan, fasa KRT ataupun keganasan rumah tangga. Inilah fasa ataupun stage perubahan ya. Yang pertama dipanggil pre-contemplation ya, maknanya dia tak fikir lagi ya untuk melakukan perubahan ya, maknanya dia hanya berdoa berharap suami akan berubah ya, ataupun mungkin kadang-kadang dia rasa something wrong tapi tak tahu apa nak buat ya. Ataupun kadang-kadang ramai isteri sebenarnya merasakan mereka yang bersalah. Dia rasa kalau saya tak lambat masak nasi mesti suami saya tak pukul saya. Sebab suami selalu cakap macam tu kan. Kalau awak masak cepat mesti saya tak pukul awak. Kan. Jadi isteri pun merasa bersalah. Dia rasa guilty bahawa itu sebenarnya kesalahan tu adalah dimulakan oleh dia. Jadi dia rasa dia menyebabkan suami bertindak ganas. Jadi ini adalah satu kefahaman yang salah. Tak ada sesiapa yang berhak memukul sesiapa walaupun dia kalaulah dia rasa dia diprovokasi pun ataupun orang menyebabkan dia marah, tapi dia tidak berhak melakukan keganasan kepada sesiapa ya. Tidak ada sesiapa pun yang berhak untuk diganasi walau atas apa sebab sekalipun. Okey, dalam fasa ataupun yang seterusnya, fasa contemplation ya. Jadi dia merasakan, maknanya pemandiri ataupun mangsa mula merasakan yang mereka perlu lakukan sesuatu. Melakukan perubahan untuk keselamatan mereka sendiri ya, ataupun untuk keselamatan anak-anak ya. Namun itu hanya dalam pemikiran aja. Kan tapi belum berani lagi untuk melakukan perubahan, tak berani lagi nak tinggalkan rumah, tak berani lagi nak jumpa kaunselor dan tak berani lagi nak menceritakan kepada sesiapa. Maknanya tak sebut pun apa-apa pada mak bapak pun, kadang-kadang tak tahu pun tiba-tiba dah lari dari rumah ataupun tiba-tiba dah bercerai. Ramai wanita yang tutup mulut tutup mulut, dia plaster mulut dia tu kan walaupun kadang-kadang nampaklah pada tingkah laku dia misalnya ataupun pada kecederaan di anggota badan dan sebagainya Okey, dalam fasa seterusnya iaitu fasa preparation persediaan jadi pada masa inilah jika mereka telah sampai ke fasa ini, sebenarnya satu usaha ataupun satu kejayaan lah nak sampai ke fasa ni pun susah sebenarnya Ini adalah fasa yang mana mereka mula mencari-cari jalan keluar untuk keluar daripada masalah. Pada masa ini biasanya dia dah mula bercerita kepada kawan sekerja, cerita dengan jiran ke, cerita dengan adik-beradik ataupun bercerita dengan kaunselor ataupun dapatkan bantuan talian helpline dan sebagainya. Kemudian fasa action ataupun tindakan di mana ketika ini mereka mula melakukan perubahan, maknanya dia mula engage dengan lawyer ke misalnya, ataupun dia melakukan dia bagi tahu dengan suami yang dia dah jumpa dengan kaunselor, dia ajak suami untuk datang juga jumpa dengan kaunselor ataupun psikologis ataupun psikiatris dengan mereka yang dia inilah ataupun wanita ini telah mula berani untuk buat laporan polis buat laporan polis ni. Dan sampai ke fasa keempat ni adalah satu perkara yang sangat sukar sebenarnya bagi ramai wanita. Kajian oleh LPPKN ataupun Lembaga Pembangunan Penduduk dan kekeluargaan nasional mendapati bahawa wanita mengambil masa secara purata, wanita ambil masa 7 tahun 7 tahun untuk melakukan aduan yang pertama untuk buka mulut. Maknanya wanita ambil masa 7 tahun nak buka mulut. Ini average average. Maknanya ramai yang ambil masa lebih lama, ada yang dah 20 tahun baru buka mulut. Itu pun tak berani juga nak minta cerai dan sebagainya Okey, dalam fasa maintenance ataupun fasa fasa maintenance lah di mana survivor ataupun pemandiri tadi mula melakukan ataupun pengubahsuaian untuk mengubah dia punya environment dia ataupun circumstances dia, keadaan dia, agar dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan sokongan dan juga persekitaran yang membantu. Pada masa ini dia dah mula membina networking. Yang itu yang kita nak Jadi dalam sesi kaunseling tuan-tuan perempuan, selain daripada kami mendengar masalah survivor dan berempati empati, mendengar masalah dia memahami keadaan dia
kita juga memberikan pendidikan tentang hak mereka daripada sudut Islam, daripada sudut perundangan dan sebagainya, dan apa yang mereka boleh lakukan. Dan juga kita sebenarnya melatih mereka membina networking. Maknanya dia kena cerita dengan orang-orang yang dia rasakan boleh membantu dia sekiranya berlaku sesuatu. Maknanya kalau kena dera lagi sekali, dia tahu dengan siapa dia boleh dapatkan bantuan. Mungkin ibu bapa dia, mungkin jiran, mungkin kawan-kawan, siapa-siapalah yang dia rasa boleh dipercayai dan boleh membantu. Jadi membina networking ni adalah tindakan yang penting juga yang kita ingin tanamkan kepada pemandiri. Maknanya jangan don't suffer in silence. Jangan menderita seorang-seorang, bagi tahu orang lain. Walaupun mungkin dia masih tak berani lagi lah nak buat laporan polis, masih tak berani lagi lah nak misalnya nak mohon cerai ke, ataupun masih tak berani lagi lah, ataupun masih lagi mengharapkan agar suami berubah. Sebenarnya mengharapkan suami berubah ni harapan semua isteri-isteri lah kan ataupun suami yang kena dera, ada jugalah kan suami yang kena dera, walaupun bilangan yang mengadu, bilangan suami yang mengadu didera ni sangat sedikit sebenarnya kan, sebab kebanyakannya wanita. Sebab lelaki dia ada jalan keluar kan kat Malaysia ni kan, dia balik rumah lambat ke misalnya, dia itu antara dia punya ni lah coping mechanism lah sekiranya dia didera, dan jarang lelaki kena dera secara fizikal. Kebanyakan lelaki penderaan yang diterima adalah berbentuk mental ataupun penderaan emosi. Nanti kita akan cerita. Okey, jadi ini adalah perkhidmatan yang disediakan oleh teratai, iaitu kaunseling individu, perkahwinan, kaunseling di ambang perceraian, marital discernment therapy, kaunseling penceraian. Ada sebenarnya kaunseling penceraian. Orang selalu ingat nak kahwin je ada kaunseling, tak. Nak bercerai pun sebenarnya ada kaunseling. Dan sebenarnya tuan-tuan puan-puan, saya nak tekankan hari ini bahawa kaunseling penceraian ni sangat penting. Kepada pasangan yang ada masalah sebegini, terutamanya yang ada masalah kekerasan rumah tangga ni. Kenapa penting? Sebab kita nak dia bercerai dengan baik. Kita nak dia terima hakikat bahawa penceraian tak dapat dielakkan sekiranya lah, maknanya sekiranya isteri memang dah tak boleh lagi bersama dengan suami atas apa sebab lah sekalipun, terutamanya dalam kes-kes penderaan sebegini. Sedangkan kalau tuan-tuan nak tahulah kenapa tak bercerai-bercerai juga dalam banyak kes, sebab suami tak nak lepaskan. Tak ramai sebenarnya suami nak ceraikan isteri, sebab dia tak boleh hidup kan, dia macam mana dia nak teruskan hidup, dia dah tak ada orang nak didera, dia tak ada orang dah nak masak untuk dia dan sebagainya, jadi dia tak boleh. Jadi kebanyakan suami memang tak nak lepaskan isteri dan akan cari 1001 alasan lah. Malah ada suami yang memutarbelitkan cerita, dah lah dia dera isteri, lepas tu dia kata isteri nusyus, sebab itulah dia pukul isteri sebab isteri telah nusyus. Jadi ini cerita putar belit lah. Jadi sebab tu kenapa kaunseling perceraian itu penting, supaya kita nak suami boleh terima hakikat bahawa perceraian telah berakhir, perkahwinan telah berakhir, bahawa isteri sudah tidak dapat lagi bersama dengan suami dan suami dapat melepaskan isteri dengan baik. Ini penting melepaskan isteri dengan baik supaya kes mahkamah tu berjalan dengan lancar dan suami isteri tadi berpisah secara baik dan mula berbincang tentang penjagaan anak-anak. Sebab kalau tak nanti dia akan drag. Itulah dia drag, suami tak nak ceraikan isteri, lepas tu isteri bawa lari anak-anak, dia akan jadi lagi susah, macam-macam nanti masalah lain yang akan timbul. Suami pula mungkin upah pula gangster ke apa dan sebagainya, cari isteri dan menakut-nakutkan isteri. Jadi isteri akan hidup dalam ketakutan. Sedangkan tak bercerai-bercerai pun lagi. Jadi kenapa kita menggalakkan untuk mereka yang memang sudah tak dapat bersama agar datang untuk kaunseling penceraian, supaya proses penceraian dapat berlaku dengan baik, dengan sebaik-baiknya dan diterima dengan baik oleh kedua-dua belah pihak. Jadi walaupun suami tadi yang bendera, dia kena terima hakikat bahawa isteri sudah tak dapat lagi bersama dengan dia. Dan jika ada juga kes yang wanita tak nak bercerai dan suami ingin berubah, jadi kita buat kaunseling perkahwinan. Maknanya suami kena belajar bagaimana nak mengawal emosi dia. Ni kita buat anger management teknik lah.
Ya, suami kena belajar untuk mengawal kemarahan dia, untuk mengenal pasti masa bila dia nak marah ke dan apa dan sebagainya, supaya dia meminimalkan ya mengamuk-mengamuk tadi tu, ya, dan tidak mendatangkan penderaan ataupun kecederaan ataupun keganasan kepada isteri dan anak-anak. Ya, ada kes yang akhirnya suami berubah, ada alhamdulillah kan, ya. Tapi ramai lelaki sebenarnya tak tahu bahawa ada bantuan untuk mereka. Ya, jadi di teratai kita ingin memberi bantuan kepada semua, pada lelaki, pada wanita, pada kanak-kanak. Kita nak bagi tahu pada lelaki tak boleh pukul isteri. Kalau awak ada masalah marah, datang dapatkan terapi. Ya. Dan kita nak bagi tahu pada isteri bahawa tak boleh biarkan suami pukul awak. Ya, tak boleh. Ya, apa keadaan sekalipun tak boleh isteri pukul suami ataupun bertindak ganas kepada suami, ya, kepada isteri. Ya, kita itu tidak dibenarkan. Ya, tak boleh membenarkan, ya, suami mengganasi isteri, ya, dan juga anak-anak. Ya, jadi kalau mereka masih ingin bersama, mereka perlu belajar, ya, bagaimana nak bersama dalam keadaan baik dan sejahtera, harmoni, tak ada pukul-pukul, tak ada dera-dera, tak ada ganas-ganas. Okey. Okey, dan juga kita buat juga kaunseling, ya, kanak-kanak, ya, dan perbincangan, ya, tentang hadanah, ya, penjagaan kanak-kanak, dan juga psikoterapi penyakit mental. Ini biasanya dilakukan oleh clinical psychologist lah dan psychiatrist. Sebab kadang-kadang mereka yang ada masalah baran-baran ini pun ada penyakit mental. Ya, jadi ini perlukan bantuan. Okey, inilah jaringan kami. Kita memang bekerjasama rapat dengan WAO. Kalau pernah dengar Women's Aid Organisation, kebanyakan training dijalankan oleh WAO lah kepada teratai. Dan kita juga bekerjasama baik dengan Pejabat Expo Wanita, Kesihatan dan Pemberdayaan Keluarga, YB Dr. Siti Mariah, ya, KPWKM, JKM Selangor, Pusat Pengurutan Zakat dan sebagainya lah. Ya. Jadi ini semua adalah jaringan yang kita buat. Okay, sepanjang tahun 2020, 2021 kita banyak buat talk online lah untuk menyebarkan, ya, maklumat, ya, ilmu dan maklumat. Ini adalah Facebook kami dan sebagainya. Okey, jadi kita baru je habis introduction. Hopefully sempatlah, ya, saya akan cerita tentang definisi keganasan rumah tangga. Sekejap, ya, saya harap ni okey, ni slide yang betul lah. Okey, kalau ada soalan boleh tulis dekat dalam ruangan chat, dan nanti mungkin kalau sempat saya akan cover lah, akan jawab soalan. InsyaAllah kita akan jawab semua soalan-soalan yang diajukan lah. Okey. Apa itu keganasan rumah tangga? Jadi kalau kita tengok kepada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pindaan 2017, ya. Okey, ini akan diceritakan dengan lebih detail oleh penceramah yang kedua dan ketiga, iaitu Profesor Dr. Nur Hidayah Hashim, yang merupakan pensyarah, profesor dan pensyarah pakarlah juga dalam masalah keganasan rumah tangga dan juga lawyer, pensyarah fikah, akan ceritakan juga nanti dalam siri yang kedua dan ketiga secara lebih detail, ya. Saya hanya akan go through sahaja, tapi ini pun sebenarnya akan akan ada ini sebenarnya macam summary je, daripada apa yang saya akan cerita dengan lebih detail, ya. Okay, saya akan cerita lebih detail di sinilah. Okey, definisi Jabatan Kesihatan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu KRT ataupun keganasan rumah tangga ialah sengaja ataupun cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan, mencederakan secara fizikal, memaksa atau mengancam melakukan perbuatan seksual, ya, mengurung atau menahan tanpa kerelaan, dan melakukan khianat atau merosakkan harta dengan niat mendatangkan kesedihan dan kegusaran. Ini 5 tadi, ya, yang ditulis oleh JKM lah. Ini boleh tengok dekat dia punya website, ya. Dalam website JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat memang ada, ya. Okey. Okey, ini adalah deklarasi PBB pula, ya, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap menghapuskan keganasan terhadap wanita. Jadi PBB ataupun United Nations, ya, dia memang ada okey, slide taklah sekali. Okey. Saya minta maaf kalau slide ni lambat sikit, mungkin disebabkan oleh line saya lah. Tapi tak apa, anda semua akan dapat juga slide ni, ya. Akan dapat juga slide ni. Tak apa, dengar je saya cerita pun tak apa, okey.
Okey, jadi PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mendefinisikan keganasan terhadap wanita sebagai sebarang tindakan atau tingkah laku keganasan yang berdasarkan gender yang menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan bahaya atau penderitaan dari sudut fizikal, seksual atau psikologi kepada wanita, termasuk ancaman tindakan tertentu, paksaan atau sekatan kebebasan, sama ada berlaku dalam kehidupan awam atau persendirian. Nah, ini sebenarnya satu deklarasi ataupun yang lebih menyeluruhlah tentang keganasan itu sendiri, ya, bukan keganasan rumah tangga lah. Tapi keganasan rumah tangga dah termasuklah dalam ni. Maknanya apa sahaja tindakan, ya, ataupun tingkah laku ganas yang dilakukan kerana gender. Maknanya lelaki melakukan itu kepada wanita disebabkan oleh dia wanita. Kalau dia lelaki, dia tak akan buat macam tu. Ya, itu yang kita masukkan gender based violence, GBV, ya. Kalau rajin Google tentang ni akan jumpalah istilah-istilah seperti gender based violence. Gender based violence maknanya keganasan itu dilakukan kepada wanita hanya disebabkan oleh dia wanita. Contoh macam ni, ya. Ketika peperangan ni banyak berlaku kadang-kadang rogol, maknanya askar-askar akan merogol wanita. Kenapa dia melakukan dia merogol wanita? Disebabkan dia wanita. Tu saja. Bukan selain daripada maknanya mungkin dia nak balas dendam lah apa dan sebagainya, tapi dia tak buat pada lelaki, ya. Dia akan buat pada wanita. Jadi ini kita panggil gender based violence, ya. Maknanya satu keganasan yang dilakukan pada wanita hanya kerana dia wanita. Okey, domestic violence pula, ya, dikatakan, ataupun keganasan rumah tangga tu berlaku apabila seseorang consistently aims to control their partner. Maknanya di sini ada elemen mengawal. Kenapa dia melakukan keganasan itu? Kerana dia ingin mengawal pasangannya menerusi abuse ataupun penderaan fizikal, penderaan seksual dan penderaan emosi. Ya, ini dah masuk kalau kes Amber Heard dengan Johnny Depp itulah kan, ya. Jadi di situ ya, isteri melakukan keganasan rumah tangga dalam pelbagai bentuk, termasuklah fizikal, emosi, mental dan seksual kepada suami misalnya, dengan tujuan untuk mengawal, ya, macam tadilah yang saya sebut di awal tadi pun, kes-kes suami rosakkan barang-barang isteri, sebab apa? Sebab nak kawal isteri supaya tidak sakitkan hati dia lah, dia kata. Sebab isteri saya sakitkan hati saya, kan? Tapi kalau suami sakitkan hati isteri, boleh tak isteri pukul dia? Ramai isteri tak pukul lah, kan? Okey, United States Department of Justice mendefinisikan domestic violence sebagai a pattern of abusive behavior in any relationship that is used by one partner to gain or maintain control over another intimate partner. Maknanya satu pattern tingkah laku dera, tingkah laku yang abusive, tingkah laku mendera di dalam mana-mana perhubungan di mana satu pihak ingin mengawal ataupun maintain control terhadap satu pihak lagi. Di mana ini adalah dalam hubungan intim lah, ya. Sebab tu kadang-kadang keganasan rumah tangga disebut juga intimate partner violence, IPV. Okey, ini daripada kajian mendapati 1 daripada 3 wanita dan 1 daripada 4 lelaki pernah menjadi mangsa keganasan rumah tangga ataupun physical violence oleh pasangan mereka. Dan pada ketika MCO ataupun PKP lah tahun lepas, ini berita tahun 2020 Julai 13, di Selangor sahaja peningkatan kes-kes keganasan rumah tangga sebanyak 42% ketika MCO. Dan ini pun kes tahun 2020 ni sepanjang PKP ataupun MCO Movement Control Order. Ini daripada catatan kalau tengok dekat surat khabar lah kan, kes kami tembak. Memang slide tak bertukar ke? Saya memang tukar slide, tapi saya tak pasti kami kenapa dia tak slide gerak. yang lama, yang media sosial tu, yang last. Masih slide yang email address, punya laman web, masih kat situ. Okey, mungkin saya kena keluar balik lah agaknya. Sekejap saya cuba keluar balik. Okey. Okey, saya harap saya dah masuk balik. Nampak tak? Okey.
Okey, so dia tak bergerak dia tadi ya. Okey, minta maaf ya. Okey, jadi tak apa, nanti akan dapat juga slide ni. Okey, sekarang jadi saya sharekan apa di sini keratan akhbar lah tentang beberapa kes keganasan rumah tangga yang membawa kepada kematian. Ni yang paling dahsyat lah. Yang membawa kepada kematian. Suami tembak mati isteri ya kerana cemburu. Ini tahun 2021, tahun lepas ya, bulan Mac 2021 di Johor. Kemudian jenazah wanita dibunuh suami selamat dikebumikan. Ini pun tahun 2021 di Terengganu. Dan di bawah ni ya, suspek usia 41 tahun. Ini adalah pensyarah UIA. Profesor Dr. Mazlina kalau tak silap saya. Jadi dibunuh oleh suami juga ya di Puchong di apa ni di mana dia dijerut dengan tudung dia sendiri ya. Wanita ini dibawa oleh suaminya ke Tasik di Puchong. Wanita ni dia baru sahaja memfailkan perceraian lah terhadap suami. Jadi tuan-tuan puan-puan, apabila wanita memfailkan ataupun membuat aduan di dera biasanya ataupun dalam kes yang dah meninggal macam ni lah dah menemui ajal kematian di tangan suami. Ini bukannya kali pertama lah keganasan tu berlaku ya, tapi ini adalah kemuncak kepada siri-siri keganasan yang telah berlaku sepanjang perkahwinan mereka. Jadi profesor ni tadi dia sendiri telah berkahwin lebih daripada 15 tahun sebab anak dia yang sulung dia ada seorang anak anaknya kalau tak salah saya pada ketiga itu dah umur 12 tahun. Di mananya sepanjang perkahwinan tu memang telah berlaku siri-siri keganasan tetapi wanita ini bersabar dan mungkin menderita di dalam diam. Dan akhirnya apabila dia mendapatkan bantuan dia ingin bercerai dan sebagainya rupanya membawa kepada ajalnya. Okey, ini sedikit statistik yang saya tak cover sangat setakat yang saya dapat lah ya. Okey, ni kes pada tahun 2017 5,000 kes kebanyakannya dalam sekitar 5,000 kes. Dan antara negeri yang tertinggi berlaku keganasan rumah tangga ialah Pulau Pinang, Selangor dan 95% kalau di Malaysia hingga 100% pemandiri adalah wanita. Okey, ini adalah sepanjang PKP juga ya yang berlaku di Selangor tadi yang kita sebut di antara Januari hingga September 2020 sebanyak 294 kes keganasan rumah tangga berlaku di Selangor di Selangor saja. Dan sepanjang PKP okey ini minggu pertama 2 minggu pertama April kes laporan KRT yang terima meningkat pada 112%. Ini adalah statistik WAO iaitu Women's Aid Organisation, antara organisasi yang paling lama lah di dalam menangani masalah keganasan rumah tangga. Mereka mempunyai shelter home mereka sendiri juga ya di area-area PJ lah, Petaling Jaya ya. Okey, kita tengok ke jenis-jenis keganasan rumah tangga. Ini ada 4 jenis penderaan fizikal, seksual, psikologi dan ekonomi ya. Penderaan fizikal antara contohnya menampar, memukul, pulas tangan, menikam, mencekik, membakar, menyebabkan tercekik, menyebabkan melecur, menendang, mengugut dan menggunakan objek seperti senjata atau membunuh. Jadi penderaan fizikal yang paling ultimate kata orang tu adalah membunuh isteri lah. Dan bertujuan untuk menakutkan isteri, termasuk semua gerakan fizikal yang lengkap seperti menumbuk, menendang, tarik rambut, mencakar dan yang mencukupi untuk dirujuk ke hospital. Penderaan fizikal yang terlalu ganas boleh menyebabkan kematian. Ugutan untuk melakukan penderaan fizikal juga dianggap penderaan. Misalnya suami ugut isteri, dia tak pukul lagi tapi dia dah ugut, dia kata awak keluar dari rumah ni, saya bunuh awak. Itu juga adalah satu bentuk penderaan fizikal walaupun belum buat lagi. Belum pukul lagi, belum bunuh lagi tapi kita tak maulah dah kena bunuh barulah nak buat laporan ke apa Okey, penderaan fizikal juga dianggap berlaku walaupun tiada kesan lebam ataupun kerosakan fizikal pada mangsa. Okey, kemudian penderaan seksual penderaan seksual ni melibatkan sebarang bentuk hubungan seksual yang tidak dikehendaki yang dilakukan ke atas mangsa oleh pendera. Ini adalah paksaan melakukan hubungan seks melalui ugutan. Ini termasuklah dalam satu bentuk lain mungkin pencabulan, sumbang mahram, rogol, seksual liwat dan sebagainya. Tapi kalau di antara suami isteri misalnya suami memaksa isteri untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki lain.
Ya, contohnya macam nak bayar hutang, ni banyak sebenarnya berlaku. Suami kaki judi, ya, kemudian dia jual isteri dia ataupun anak dia kepada lelaki yang dia berhutang tadi tu untuk bayar hutang dia. Jadi ini pun sebenarnya satu bentuk penderaan seksual. Ataupun suami yang melakukan penderaan seksual untuk mendapatkan ataupun untuk menghukum isteri. Ada juga suami yang melakukan hubungan seksual yang menyakitkan dengan tujuan untuk menghukum isteri, ya, ataupun memaksa bapa merogol ataupun memaksa orang lain merogol ke memaksa orang memaksa isteri bersetubuh dengan lelaki lain, dan tadilah dengan yang saya sebut tadilah dengan tujuan untuk bayar hutang, ya. Kalau dalam peperangan kadang-kadang yang pernah berlaku lah, ya, dalam peperangan ni, peperangan yang teruk lah, ya, pernah berlaku dulu di Bosnia, ini dilaporkan oleh United Nations. Tentera menceroboh masuk dalam rumah, dan dia paksa suami itu, diikat tangan suami, dia paksa suami tengok dia tentera tadi rogol isteri dia. Ini sebenarnya dah masuk penderaan mental juga, memang dapat sakit jiwa lah kan, ini dah masuk penderaan seksual pada isteri dan penderaan mental kepada keluarga tadi. Tapi ini bukan dalam keganasan rumah tangga lah, saya bagi contoh je lah, sebab dia dalam bentuk yang lebih luas lagi lah. Okey, penderaan seksual mangsa boleh jadi kanak-kanak, ya, orang dewasa atau warga emas, ya, dan penderaan seksual juga diiringi oleh penderaan fizikal dan psikologi. Dalam salah satu contoh-contoh lah, kalau saya nak bagi contoh lah, misalnya suami yang melakukan ataupun memaksa bersetubuh dengan isteri dalam keadaan isteri sedang haid dan nifas, ini pun satu penderaan seksual. Namun dalam Islam dia ada dia punya hukuman tersendirilah, kan, kafarah dan sebagainya lah. Tetapi dalam sudut undang-undang undang-undang Malaysia dan juga undang-undang antarabangsa, memaksa isteri melakukan hubungan seksual dengan isteri dalam keadaan isteri sakit ataupun isteri haid, kedatangan haid dan nifas, ini juga merupakan satu penderaan seksual. Selain daripada itu adalah pedofilia. Jadi pedofilia juga satu contoh penderaan seksual, yang mana pedofilia tadi melakukan penderaan seksual kepada kanak-kanak di bawah umur. Biasanya kanak-kanak di bawah umur, kadang-kadang abang buat pada adik sendiri, ataupun sepupu ke, dalam rumah yang sama, ataupun ahli dalam rumah yang sama, kadang-kadang sepupu, pakcik apa dan sebagainya. Ini juga satu bentuk penderaan seksual. Okey, lepas tu penderaan psikologi, dikenali juga sebagai penderaan mental atau penderaan emosi. Jadi penderaan psikologi dilakukan apabila seseorang ingin mengawal maklumat yang diperolehi dengan tujuan untuk memanipulasi realitinya. Maknanya dia menentukan apa yang boleh dipercayai ataupun tidak. Ini satu contoh, pedofilia tadilah, misalnya pedofilia tadi bagi tahu dengan kanak-kanak bahawa dia rogol kanak-kanak tu sebab kanak-kanak tu comel sangat. Ini satu bentuk penderaan psikologi, dahlah dia buat penderaan seksual, tapi dia memanipulasi realiti kanak-kanak tadi. Maknanya dia kata kanak-kanak tadi yang bersalah sebab dia dirogol. Kanak-kanak tadi dirogol kerana salah dia sebab dia comel sangat, ataupun sebab dia menggoda pedofilia tadi. Awak ni comel sangat lah, sebab tu abang rogol awak, contohnya. Ini adalah kata-kata yang memanipulasi realiti. Jadi kanak-kanak jadi takut, dan kanak-kanak biasanya dia akan percaya kepada apa saja yang dikatakan oleh orang dewasa. Jadi dia akan percaya dan dia akan diam. Jadi dia akan diugut, misalnya awak jangan cakap siapa-siapa tau, awak jangan cerita dengan siapa-siapa. Lagipun kan kita buat ni best kan. Dia akan gunakan bahasa-bahasa yang muluk-muluk ke, misalnya untuk menutup keganasan yang dia lakukan, dan dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang yang bertujuan memanipulasi, maknanya mengambil kesempatan di atas keadaan mangsa yang tidak faham dan tidak tahu tentang hak dia. Ini kalau dia lakukan kepada mangsa lah, mangsa kanak-kanak lah. Kepada orang dewasa, kadang-kadang suami, macam tadilah, suami melakukan penderaan psikologi di samping penderaan fizikal. Misalnya dia pukul isteri, lepas tu dia kata saya pukul awak sebab awak lambat masak. Jadi isteri percaya bahawa itu salah dia. Ini pun bentuk penderaan psikologi. Pukul tadi penderaan fizikal,
Ya, kemudian kata-kata ini adalah satu bentuk penderaan psikologi kerana apa? Kerana dia memanipulasi realiti. Ya, jadi penderaan psikologi ni maksudnya adalah satu penderaan yang dilakukan untuk memanipulasi realiti, untuk bagi tahu dia supaya percaya apa yang suami cakap. Maknanya apa yang isteri fikir itu adalah tak betul, tapi apa yang suami cakap itu yang betul. Kalau macam pedofilia tu tadi, maknanya apa yang pedofilia cakap tu betul, tapi apa yang kanak-kanak rasa tu tak betul. Jadi dia kena percaya kepada pedofilia, pedofil lah, pedofil. Okay. Jadi dalam kes suami dengan isteri pula, isteri yang didera secara psikologi di samping mungkin tadi berlaku juga penderaan fizikal. Jadi kalau isteri tu percaya bahawa dia lambat masak sebab tu dia kena pukul, jadi tu salah dia, maknanya pendera tadi telah berjaya lah di dalam menjalankan penderaan psikologi terhadap mangsa. Jadi apa dia punya keuntungan di sini ataupun kerugian kepada mangsa ialah ia menyebabkan sakit emosi. Kadang-kadang kes-kes yang tidak ada penderaan fizikal tetapi banyak penderaan emosi. Contohnya sebenarnya banyak penderaan emosi ni contohnya pada yang berlaku dalam kes suami yang curang. Tuan-tuan perempuan mungkin pernah dengar. Kita tahu suami isteri, kadang-kadang kita dengar suami curang pada isteri tapi suami salahkan isteri. Dia kata saya curang, kalau isteri dapat tahulah dia kata saya buat ni sebab awak lah, sebab awak tak layan saya ke, dia akan menyalahkan isteri sedangkan mungkin isteri tadi telah melakukan sebaik-baiknya lah misalnya kan. Tetapi ini adalah adalah cara yang biasalah bagi suami untuk mengelakkan dia daripada dia bersalahkan, jadi dia akan salahkan balik isteri. Jadi tingkah laku ataupun tindakan suami tadi menyalahkan meletakkan kesalahan yang dia lakukan kepada isteri, itu kita panggil penderaan psikologi. Okey. Jadi banyaklah kes yang curang ni, misalnya dia curang pada isteri, dia ada perempuan lain, dia womanizer dan sebagainya, tapi dia tapi dia menyalahkan isteri. Ataupun kadang-kadang dia tak menyalahkan isteri tapi dia mempamerkan kecurangannya. Misalnya dia biar je isteri dia dengar perbualan dia dengan mistress dia ke, dengan wanita lain ke, manja-manja ke macam tu, dia biar. Dia tak sembunyikan daripada isteri, menyebabkan isteri sakit hati kan. Manalah tak sakit hati kan, suami bercakap manja-manja curang dengan perempuan lain, ataupun sengaja membiarkan misalnya dia pergi belanja yang wanita lain makan dekat hotel ke, bawa tidur ke hotel, lepas tu resit hotel ke tunjuk biarkan dalam beg ataupun bagi isteri ternampak ke macam tu kan. Ini semua adalah penderaan psikologi kepada isteri. Jadi isteri yang nak mohon cerai, kalau suami berlaku curang, dia kena dapatkan semua bukti-bukti ni. Bukti bahawa dia telah mengalami kesakitan emosi akibat daripada penderaan psikologi yang dilakukan oleh suami. Okey, ini yang biasa berlaku lah ya. Selain daripada itu, dalam rumah tangga juga kadang-kadang tak ada kecurangan tapi suami sering melakukan apa yang kita panggil gaslighting. Gaslighting yang kita boleh cari sendirilah. Gaslighting ni terjemahan dia menyalakan api lah kan, dia menyalakan api atau menyalakan gas. Tapi gaslighting ni maksud dia juga sama, iaitu memanipulasi realiti. Maknanya dia melakukan tuduhan ataupun menghilangkan menghilangkan keraguan terhadap diri dia, tapi dia memindahkan keraguan itu kepada isteri. Contoh macam ni macam mana contoh contoh macam ni lah suami kadang-kadang bila dia melakukan sesuatu yang mendatangkan kecurigaan mendatangkan kecurigaan pada isteri. Jadi isteri pun bertanya pada suami kan, kenapa abang buat macam ni? Jadi suami dia akan menafikan. Mula dia akan menafikan, dia kata tak adalah, mana saya buat macam tu, mana ada abang buat macam tu. Sedangkan dia memang buat begitu. Dan lepas tu apa yang dia buat ialah dia akan kata awak je fikir macam tu, saya tak buat macam tu pun, tapi awak je fikir macam tu. Kenapa awak fikir macam tu? Kenapa awak sangka yang bukan-bukan? Sedangkan memang suami melakukan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai salah lah. Contohnya macam suami yang curang. Jadi isteri kata kenapa dia curang. Jadi suami akan menyalahkan balik isteri. Dia kata saya kalau dia tak katalah saya curang, tapi kata awak yang buat saya jadi macam ni. Jadi berhati-hati dengan kata-kata macam tu, awak yang buat saya jadi macam ni.
pasangan yang suka menggunakan perkataan-perkataan ini, awak yang buat saya macam ni, awak yang suruh saya jadi macam ni, ataupun awak je yang fikir macam tu, saya tak ada apa-apa pun. Ini sedangkan memang dia buat sesuatu yang menyebabkan kecurigaan ataupun menyebabkan kesakitan emosi kepada isteri, tetapi dia tidak mengaku dan dia memindahkan dia memindahkan beban kesilapan ataupun salah laku ataupun tindakan itu kepada isteri. Satu lagi contoh gaslighting ialah apabila menakut-nakutkan juga dengan perkara-perkara yang ataupun mengadu domba. Mengadu domba ni istilah orang Melayu, mengadu domba kan. Mengadu domba ni pun satu bentuk penderaan emosi ataupun menakut-nakutkan. Misalnya ibu bapa yang selalu menakutkan anak kalau tak belajar rajin-rajin besok awak jadi tukang angkat sampah, dan sentiasa menyebut-nyebut perkara tersebut dan memburuk-burukkan, misalnya mengexaggerate membesar-besarkan pula tukang angkat sampah ni busuk, dia orang ni, sehingga sampai ke tahap seolah-olah macam menghina lah. Menghina pula pekerjaan tukang angkat sampah, sedangkan tukang angkat sampah tu satu pekerjaan yang halal, tapi dia nak menakut-nakutkan anak sehinggalah menghina pula pekerjaan tersebut, dan ini dilakukan daripada kecil sampailah budak tu besar, sampai budak tu jadi confused dan sebagainya. Dalam perkahwinan pula, suami ataupun isteri melakukan menakut-nakutkan ataupun menuduh perkara yang ataupun mengada-adakan perkara yang tidak berlaku ataupun tidak benar dengan tujuan untuk mengawal. Ini pun adalah bentuk-bentuk gaslighting yang merupakan satu penderaan emosi. Dalam kes Amber Heard dengan Johnny Depp ni, saya tak mengikuti secara detail tapi ada banyak penderaan emosi yang dilakukan oleh isteri lah kepada suami dengan tujuan untuk mengawal suami supaya suami ni tadi tidak ada orang lain ke perempuan lain dan sebagainya, sampai ke tahap suami tadi takut takut, dan dalam kebanyakan kes yang berlaku adalah sampai isteri jadi takut. Sampai isteri jadi takut, dan bukan setakat isteri jadi takut, tapi isteri tadi sampai dia tak tahu apa yang betul apa yang salah. Dan sampai ke satu tahap isteri tadi dah jadi macam dia rasa dia dah tak betul. Aku ni gila ke? Dia rasa dia dah tak betul sebab dia rasa benda tu salah. Tapi bila dia cakap dengan suami dia kata, awak je fikir macam tu, tak ada apa-apa pun. Awak je fikir macam tu. Jadi ini sebenarnya satu bentuk dia very subtle satu bentuk penderaan emosi yang sangat halus dan sukar untuk dikenal pasti pun, sampailah kadang-kadang dah berpuluh tahun kahwin biasanya kes yang saya jumpa ni sebenarnya dah berpuluh tahun kahwin dan dah turun kepada anak pun kadang-kadang dah turun pada anak dia macam tu, barulah kita tengok rupanya dia daripada mak dia mak dia sendiri pernah buat dan buat juga pada bapa dia dan mendatangkan kesakitan emosi Dia punya kesan dia ialah mereka jadi takut. Mereka jadi takut dan mereka akan stay dalam perkahwinan tersebut dan mereka tidak bahagia sebenarnya. Yang ini yang dan mereka tidak dapat menjadi diri sendiri. Ini dia bahaya penderaan psikologi ni sebab dia tidak menjadi diri dia sendiri. Jadi dia sebenarnya sukar dikesan, sangat sukar dikenal pasti dan mempunyai kemudaratan psikologi yang berpanjangan. Dan dalam banyak kes wanita ataupun lelaki yang dalam hubungan yang sebegini mereka tak sedar pun kadang-kadang. Dia cuma rasa tak happy dan dia rasa ada something wrong dan dia rasa macam dah nak gila sebab dia tidak dipercayai oleh pasangan dia sendiri, tapi dia tak tahu apa sebenarnya, apa salah dia, apa sebenarnya yang berlaku. Dia tak sedar. Okey, jadi ni termasuklah tingkah laku menakut-nakutkan, mengganggu, ancaman untuk meninggalkan, ancaman untuk mendera, mengurung di rumah, memerhati gerak-geri. Okey, ni yang biasalah misalnya kalau awak keluar dari rumah ni jatuh talak satu. Okey, ini penderaan psikologi. Mungkin suami tak pukul, tak ada tak ada penderaan seksual, tapi ada ugutan, ancaman untuk mendera dan juga mengurung isteri di rumah. Misalnya tak bagi isteri keluar rumah. Jadi isteri dah 10 tahun kahwin, tak pernah balik raya rumah
rumah mak bapak dia setahun sekali, dia masa raya je dia balik. Hari lain cuti sekolah apa semua tak balik rumah mak bapak dia. Dan duduk di rumah je walaupun suami provide everything. Banyak je kes macam ni, suami bagi sediakan semualah untuk isteri. Dengan keadaan sekarang ni semua delivery boleh datang rumah kan. Jadi isteri tak payah keluar rumah. Jadi itu tercapailah hasrat suami, dia memang tak nak bagi isteri keluar rumah. Dia nak kawal isteri. Ya, sampai kadang-kadang isteri nak bersembang dengan jiran sebelah pun dia kata awak ni asyik membawang je. Ya, dia menggunakan menunggang agama. Kat sini menunggang agama. Dia kata awak ni suka mengumpat. Janganlah mengumpat, berdosa kan, sebab nak menghalang isteri daripada berjumpa dengan jiran, tetangga dan sebagainya. Jadi dia kata isteri tu mengumpat. Jadi isteri jadi serba salah. Dan akhirnya isteri tak keluar rumah, dan isteri murung, jadi murung duduk kat rumah. Ataupun yang memerhati gerak-geri. Sekarang ni ramai juga suami isteri dia pasang alat peranti, device ke untuk detect track kat mana pasangan dia berada. Ataupun ada yang pasang CCTV dalam kereta isteri, dalam kereta suami. Ramai juga sekarang ni wanita-wanita yang pandai dah pun kan, dah dia beli kamera yang murah je, beli kat Lazada je RM100-200 je. Ya, kemudian dihubungkan dengan dia punya handphone. Jadi dia dapat nampaklah suami tadi dia letaklah kamera tu tersembunyi ke dalam kereta suami ke, dia boleh detect suami ni pergi mana, jumpa siapa, dalam kereta dengan siapa. Dan dia boleh tengok dekat dia punya handphone. Jadi ini pun sebenarnya satu bentuk penderaan psikologi, sebab maknanya dia tak percaya pada pasangan dia. Ada suami yang tak percaya pada isteri, isteri tak percaya pada suami. Jadi rumah tangga terjadi jadi kelam kabut lah. Ancaman untuk mengambil hak penjagaan anak, misalnya jika berlaku perceraian, suami mengancam untuk fight kepada khadana misalnya, ataupun isteri yang ingin mengambil hak penjagaan sepenuhnya dan tak bagi langsung hak lawatan pada suami, kemusahan barang-barang pengasingan dari orang lain, tak bagi isteri ataupun anak-anak, anak-anak balik rumah suruh duduk dalam rumah, tak boleh main dengan orang luar, dan juga yang biasa kita jumpa ialah verbal aggression, ataupun penderaan verbal, iaitu sumpah seranah, maki, caci maki, ugutan cerai, ataupun sering diaibkan, humiliation. Ini penderaan verbal ataupun penderaan lisan adalah sebahagian daripada penderaan psikologi yang menggunakan perkataan atau bahasa badan untuk mengkritik pasangan, dilakukan dengan tujuan merendah-rendahkan, mengugut, menghina, sukar dibuktikan, sukar dikenal pasti, pemandiri ataupun mangsa akhirnya mempunyai esteem diri yang rendah, hilang maruah diri, menyebabkan kemurungan, mereka rasa diri mereka tak berharga, rasa tak berguna, rasa tak layak dapat kebaikan dalam hidup, itu penderaan verbal. Okey, penderaan ekonomi pula, tindakan menafikan hak memiliki harta, tidak memberi perbelanjaan yang wajar, enggan menyumbang dari sudut kewangan. Semua isteri bayar. Dia cuma bayar dia punya pokok aje dengan dia punya minyak motor. Yang lain semua isteri bayar. Rumah isteri bayar, kereta isteri bayar, anak pergi nursery isteri bayar. Suami kadang-kadang je lah bawa balik beras. Itu pun kalau dia rajin lah. Kalau dia tak rajin tak adalah bawa balik beras. Semua isteri yang belanjakan. Terutamanya isteri yang bekerja dan berpendapatan. Okey, menafikan keperluan asasi. Kadang-kadang isteri sakit tak bawa pergi klinik. Dia kata, alah awak sakit sikit aja, jangan ngada lah. Demam sikit aja, makan je lah Panadol tu. Ini menafikan, padahal isteri dah demam 5 hari dah. Kan tak bawa pun pergi hospital, tak bawa pun pergi klinik. Okay. Ini juga penderaan daripada sudut kesihatan. Okey, tapi penderaan ekonomi lah, di bawah penderaan ekonomi. Mengawal capaian, mengawal kad isteri, kad ATM isteri, mengawal daripada sudut pekerjaan, mengawal gaji, harta isteri, isteri kena serahkan semua gaji setiap bulan pada suami. Dan suami akan bagi macam allowance lah pada isteri untuk perbelanjaan isteri, dan tapi perbelanjaan di rumah semuanya diuruskan oleh suami. Tapi suami kawal, duit semua suami pegang, sampai ada isteri yang tak tahu pun berapa banyak duit dia sebenarnya. Saya pernah dapat satu kes, seorang profesor universiti, apabila dah jadi kecoh tu bila suami kahwin lagi. Jadi isteri dah jadi marahlah kan, jadi dia nak tuntut cerai dan sebagainya. Tapi sebenarnya rupanya kad ATM pun dia tak pernah pegang, semua suami yang pegang.
Okey, pengabaian ni tak termasuklah ya, ini lain ya, mengapa ia terus berlaku. Okey, ada beberapa faktor mengapa berlakunya keganasan rumah tangga. Yang pertama tu adalah pemikiran yang tersasar ataupun cognitive deviation iaitu trauma kepada penderaan menyebabkan mangsa berasa dirinya dikawal, dia jadi keliru, ya, dia ragu, dia menyalahkan diri dia sendiri, dan lepas tu dia disalahkan pula oleh pelaku yang selalu menuduh dia, menyebabkan maknanya mengatakan awak yang buat macam ni, sebab itulah saya buat macam ni. Awak lah mak masak, kalau awak masak cepat kan saya tak pukul awak. Jadi lama-lama isteri rasa bahawa dia didera kerana salah dia. Jadi ramai wanita akan cakap macam ni, dia kata saya percaya saya layak dipukul kerana salah saya. Dan saya yang menyebabkan ataupun saya yang provoke dia, saya yang mencetuskan. Ataupun meminimumkan penderaan sebagai cara untuk mengatasi penderaan dengan berkata kerana saya tidak fikir bahawa penderaan emosi dan kewangan adalah salah. Jadi rasa tak apalah, memang suami saya tak mampu, sebab itulah saya yang tanggung semua. Kan kalau memang betul lah isteri memang sedekahkan semua tu untuk suami, dan suami pula sebenarnya berusaha bekerja keras supaya dia dapat memberikan maknanya menyaralah kehidupan mereka, itu mungkinlah bukan penderaan. Tapi dekat sini memang ada fine line lah antara penderaan ekonomi, sebab kadang-kadang suami mampu tapi tak bagi duit. Dalam kebanyakan kes sebenarnya suami mampu tapi tak bagi duit. Ini baru kita kata penderaan ekonomi. Tapi memanglah dalam sepanjang PKP ni ramai banyak kes suami diberhentikan kerja, tak ada kerja dan sebagainya. Namun suami tersebut masih lagi berusaha untuk menyara keluarganya. Jika dia tidak melakukannya secara sengaja, dia bukanlah penderaan. Yang kita maksudkan penderaan ekonomi tadi apabila dilakukan secara sengaja. Okey, yang kedua adalah hilang nilai diri yang berkaitan dengan penderaan. Apabila selalu didera, ramai wanita yang sudah hilang nilai diri. Mereka rasa mereka layak dipukul, mereka tak ada nilai di sisi suami. Jadi dia rasa kalau dia minta cerai pun nanti tak ada orang yang nak dekat dia. Jadi tak apalah, better stay lah dengan suami. At least suami tu masih lagi terima saya. Walaupun saya ni tak bernilai dan bersendirian, dan saya banyak buat salah pada suami, tapi suami masih terima saya. Ini adalah kata-kata wanita yang sudah tak ada harga diri lah. Dia rasa bahawa memang salah dia, memang dia layak didera. Yang ketiga, takut. Jadi takut ni memang real lah. Ancaman, kecederaan badan, emosi menyebabkan ramai wanita terperangkap. Dan ramai pendera pula suami menggunakan ini untuk mengawal. Memang dia sengaja buat macam tu, cakap macam tu ke misalnya untuk memastikan wanita tadi tak ada siapa-siapa lagi yang dia boleh turn tu. Jadi wanita ni akan kembali juga pada suaminya. Jadi mangsa keganasan wanita lebih cenderung daripada mangsa lelaki untuk tercekik dan trauma. Saya takut kepadanya, saya tahu dia akan meninggalkan mimpi buruk. Tapi nak meninggalkan pendera tu adalah bahayalah. Jadi perasaan takut menyebabkan mereka masih lagi bersama. Bukan setakat takut ditinggalkan, tetapi juga takut jika suami tadi tinggalkan dia dan anak-anak, siapa nak bagi dia makan. Ni ada juga wanita yang fikir macam tu. Dia kata kalau saya minta cerai nanti siapa nak bagi saya dengan anak-anak makan. Anak saya dah 8 orang, 7-8 orang. Kalau suami tak ada nanti siapa nak bagi saya makan. Jadi ini juga takut inilah satu realiti. Okey, ingin menjadi penyendamat. Ada juga wanita yang berjiwa besar lah, nak kata berjiwa besar lah juga kan. Tapi dalam keadaan yang tidak betul lah. Dia rasa bahawa dia masih lagi ingin bersama dengan suaminya sebab dia sayangkan suami walaupun dia dianiaya, sebab dia rasa bahawa dia ingin membantu suami dia kan. Satu hari nanti suami saya akan berubah. Jadi dia kata saya akan membantu dia untuk berubah. Saya fikir saya akan menjadi orang yang kuat, yang tidak akan meninggalkan dia, menunjukkan saya setia dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya boleh memberi support kepada suami, tapi memberi support dia dengan cara mendapatkan bantuan luar. Bukannya dengan stay dengan suami tapi tidak mendapatkan bantuan luar. Sebab kalau isteri stay dengan suami tapi suami masih mendera isteri, itu bukan cara yang betul.
Yang kita nak ialah sebenarnya walaupun isteri stay dengan suami tak bercerai, tapi suami ni tadi dapat melakukan perubahan. Dan sebab itulah kita nak tadi, maknanya isteri bawa suami berjumpa dengan pakar, ya, agar suami dapat dibantu, supaya dia datang kaunseling, datang terapi dan melakukan perubahan dan menghentikan kita keganasan ni tadi yang kita cerita tadi. Okey anak-anak, ramai wanita memberi alasan anak-anak ya untuk tidak bercerai, sebab dia kata apa-apa hal pun saya nak anak saya ada bapa. Kan jadi ada yang kata saya takut jika dia biarlah dia dera saya daripada dia dera anak-anak, sebab hidup anak-anak lebih penting daripada nyawaku sendiri ya. Okey, jangkaan dan pengalaman keluarga. Ramai yang mengaitkan bagaimana pengalaman lalu tentang keganasan memesongkan pemikiran mereka tentang hubungan yang sihat. Dan jadi maknanya kat sini apabila wanita sering didera, apabila mereka melihat ibu mereka didera semasa kecil, jadi mereka merasakan bahawa memang itulah sebenarnya kehidupan. Ya, maknanya kehidupan itu ialah memang wanita ni sentiasa didera, sentiasa menjadi mangsa, dan tak apalah kita jadi mangsa asalkan keluarga kita masih lagi bersatu. Asalkan anak-anak semua duduk satu rumah. Walaupun mungkin dah nasib saya lah agaknya dulu mak saya kena dera, bapa saya pula kena dera. Jadi maknanya kat sini ialah wanita yang menyaksikan ibunya selalu didera, mereka akan ada satu mind frame ataupun mindset bahawa mereka juga akan didera. Jadi mereka sudah bersedia, somehow dia dah bersedia dan dia rasa itu adalah kehidupan. Dan ada yang mengaitkan dengan agama, ya, misalnya kalau ibu saya mengatakan bahawa Allah akan buka pada saya sebab saya dah janji untuk hidup semati dengan suami saya, ataupun tak boleh minta cerai dengan suami nanti bergegak arash. Ini semua adalah kesilapan-kesilapan, kesalahfahaman terhadap Islam yang ada dalam masyarakat kita. Banyak sebenarnya dalam masyarakat kita. Misalnya ramai suami kata dia boleh pukul isteri sebab dalam Quran sebut boleh pukul isteri. Ramai isteri pula kata dia tak boleh minta cerai walaupun suami pukul, sebab minta cerai ni nanti bergegak arash, berdosa isteri yang minta cerai. Jadi ini semua adalah salah faham terhadap Islam, dan jika mereka menggunakan hujah ini, mereka sebenarnya adalah penunggang agama. Ini akan dikupas dengan lebih lanjut oleh Dr. Nur Hidayah dalam siri yang kedua tentang darar, apa yang dimaksudkan dengan darar ataupun keganasan lah darar ni. Okey, ketujuh. Faktor yang ketujuh adalah kekangan kewangan. Ni yang tadilah wanita tak minta cerai sebab dia sendiri tak bekerja. Ramai wanita yang jadi suru rumah yang tak bekerja, dan jika mereka didera, mereka tak akan mengadu pun kepada sesiapa, mereka tak akan minta cerai pun, mereka akan stay lah dalam rumah tu kerana mereka bimbang apa akan jadi pada mereka dan anak-anak jika tak ada siapa-siapa nak bagi makan, kan. Saya tidak mempunyai keluarga, 2 anak kecil, maknanya dia tak ada mak bapak, tapi ada anak kecil dan tak ada wang. Jadi kalau saya minta cerai macam mana? Okey, dan ada juga yang didera mempunyai tekanan kewangan kerana misalnya biasanya berhutang lah, berhutang macam ni tadilah suami berhutang atas nama isteri ataupun isteri berhutang atas nama suami dan berlaku penderaan, maka masing-masing tidak dapat meninggalkan masing-masing kerana beban kewangan yang dia hadapi tadi. Okey, pengasingan. Taktik biasa manipulasi suami adalah untuk memisahkan mangsa daripada keluarga dan rakan-rakan. Ini biasanya dilakukan oleh mereka yang melakukan gaslighting tadi juga. Jadi suami yang melakukan gaslighting pada isteri, kadang-kadang ataupun isteri yang melakukan gaslighting pada suami dan kemudiannya dia isolate, maknanya dia memisahkan mangsa daripada keluarga dan rakan-rakan. Misalnya kalau jarang balik kampung lah, dia tak bawa isteri balik kampung, ataupun kalau isteri kata nak balik kampung, dia ajak isteri pergi tempat lain, pergi jomlah kita pergi bercuti, tak apalah gitu kan, kita dah balik kampung. Sedangkan tak balik kampung dah lama dah misalnya.
Tapi suami akan bagi alasan-alasan. Misalnya dia nak bawa isteri bercuti, dia bawa, ataupun dia kata kita baru je balik kampung hari tu, ataupun dia akan cakap lah pula, mak awak macam ni, sebab tu saya tak suka balik kampung awak. Ataupun bapa awak begini, jadi sebab tu saya tak nak balik kampung awak. Lagipun kan bapa awak itu cakap dengan awak macam ni. Jadi dia akan memanipulasi isteri. Ya, dia mungkin tidaklah menghina mak ayah dia, tapi dia akan memanipulasi. Ya, maknanya dia akan kata, hari tu kan bapa awak dah halau kita kan, awak masih nak balik kampung ke jumpa bapa awak, macam tu contohnya. Ataupun dia akan kata, misalnya mak dengan ayah awak bukan sayang sangat dengan awak, dia segi sayang dengan adik awak kan, awak kahwin dengan orang yang tak kaya macam saya. Adik awak dapat orang kaya, jadi dia sayang lagi adik awak. Jadi dia akan menghasut. Ya. Menghasut inilah yang kita sebut tadi gaslighting. Dan kadang-kadang dilakukan oleh mereka yang ada narcissistic personality disorder. Agak kerap juga saya jumpa kes-kes sebegini ya. Tapi rupanya suami ada narcissism, narcissistic personality disorder, ataupun isteri yang ada narcissistic personality disorder. Okey, jadi dia mengasingkan isteri ya, ataupun suami tadi daripada keluarga dia ya, jarang balik kampung, tak balik tak. Ataupun jika mak bapak nak minta bantuan pun dia kata, mak bapak awak saya dah bagi duit hari tu ke, dia akan gunalah macam-macam cerita yang kadang-kadang kita rasa macam betul ke, pelik kan, macam tu dan pengasingan emosi, dia kata anda boleh sama ada mempunyai rakan-rakan dan keluarga atau anda boleh mempunyai saya. Maknanya dia bagi pilihan. Awak nak dengan mak ayah awak, kawan-kawan awak ke awak nak dengan saya. Jadi bagi wanita yang sangatlah jatuh cinta dan mencintai suami dia dan sayangkan suami, mestilah dia nak ikut cakap suami. Jadi dia pun secara perlahan-lahan mulalah diasingkan daripada keluarga dia dan rakan-rakannya. Dan kadang-kadang suami tadi bawa isteri tadi pindah ke satu tempat yang jauh, saja cari kerja kat tempat yang jauh supaya isteri tak payah balik selalu, ataupun pergi kerja dekat luar negara. Jadi jarang balik rumah, balik Malaysia pun setahun sekali ke, ataupun 2-3 tahun sekali ke. Kalau balik pun balik sebelah isteri tadi 2-3 hari je. Yang lain tu duduk kat hotel, pergi melancong dengan tujuan untuk memisahkan isteri tadi daripada keluarga dia. Ini satu lagi bentuk gaslighting juga dan juga narsisistik biasanya dilakukan oleh narsisistik. Okey, ini antara beberapa faktor yang menyebabkan keganasan rumah tangga antaranya lah berlaku, iaitu aspek sosial budaya. Kadang-kadang ada masyarakat yang mementingkan satu gender sahaja, ni disebut, kalau masyarakat yang mementingkan gender lelaki kita panggil dia patriarchal, patriarki, ataupun kalau dia mementingkan gender wanita saja disebut matriarchal, matriarki. Tapi dalam keganasan rumah tangga ni biasanya sosio budaya yang mementingkan aspek ataupun patriarchal. Maknanya lelaki diberikan keutamaan ataupun prioriti dalam apa-apa sahaja urusan yang berkaitan dengan sosial. Okey, dan definisi budaya mengenai peranan gender ataupun jantina. Jadi di sini kadang-kadang ada masyarakat yang meletakkan lelaki lebih superior ataupun ada nilai-nilai tradisi yang membenarkan lelaki untuk memiliki atau mempusakai wanita. Misalnya dia merasakan isteri itu dah hak dia lah, hak milik dia secara mutlak. Okey. Dan di bawah kawalan suami sepenuhnya. Maknanya sehingga ke tahap isteri tidak ada hak pun terhadap dirinya sendiri. Ini kadang-kadang ada juga dalam setengah budaya lah yang dulu-dulu lah. Termasuklah juga di negara-negara Islam pun sebenarnya banyak je kes. Misalnya di kita kata apa tu, South Asia ataupun Asia Selatan, misalnya macam di Bangladesh, di India, Pakistan, termasuklah di negara-negara Afghanistan tu banyak kes-kes, termasuklah Turki. Kalau siapa pernah tengok cerita Turki lah, filem-filem Turki pun kadang-kadang di mana wanita dipukul oleh ahli keluarganya yang lelaki, sama ada bapa dia, suami dia, ataupun kadang-kadang adik-beradik lelaki sekiranya wanita tu melakukan sesuatu yang dianggap sebagai mencemarkan nama baik keluarga. Misalnya wanita tadi jumpa boyfriend dia, jadi wanita tu tadi boleh dipukul oleh ahli keluarga dia. Tapi kalau anak lelaki jumpa dengan girlfriend tak apa,
Tapi kalau anak perempuan jumpa dengan boyfriend ataupun kadang-kadang bukan jumpa boyfriend pun, kadang-kadang bercakap dengan lelaki lah dalam kelas dia ke, di sekolah ke. Jadi dia boleh dihukum kerana bercakap dengan lelaki itu adalah satu kesalahan ya, dan boleh dikenakan apa-apa sahaja hukuman oleh anggota keluarga yang lelaki. Ya, ini dipanggil crime of honor ya, di negara-negara yang saya sebut tadilah. Dan yang kemuncak crime of honor ni tadi adalah pembunuhan ya. Jadi banyak dulu-dulu tuan-tuan perempuan banyak ya kes di negara Jordan, Turki ya, negara Arab lah Afghanistan misalnya, ada sebilangan lah ya tribe ataupun kaum-kaum yang agak mundur sikit ke duduk dalam pendalaman ke, kawasan pendalaman ke mereka sangat berpegang kepada jenayah yang dipanggil crime of honor ni ataupun jenayah untuk memelihara maruah. Maknanya pada dia wanita sama ada isteri ke, anak perempuan ke, kakak ke, adik ke yang bercakap dengan lelaki yang bukan mahram dia, itu adalah satu kesalahan besar dan boleh dihukum. Dan kadang-kadang hukuman tu membawa kepada kematian. Pernah kes yang saya pernah dengar, dia bunuh sendiri adik perempuan dia, bapa dengan abang tu bunuh. Kalau bapa bunuh anak dia lah. Sebabnya budak ni perempuan ni tadi ada boyfriend, bercakap dengan perempuan. Ini kita panggil crime of honor. Yang mana itu bukannya datang daripada Islam, tetapi daripada budaya yang tidak Islamik. Okay? Mungkin budaya pagan dan sebagainya. Ada adat perkahwinan di mana wanita membayar mahar atau dowry, misalnya di negara-negara India lah, India, Pakistan ke dan apa ni, Bangladesh pun tapi saya rasa dah tak banyak lah. Kebanyakannya India lah. Dan penerimaan umum bahawa keganasan adalah cara menyelesaikan konflik. Maknanya jika berlaku salah faham antara suami isteri, suami boleh pukul isteri untuk mendiamkan isteri ataupun menyelesaikan salah faham ataupun perselisihan faham tadi. Jadi jika ia telah diterima sebagai satu cara, maka that's why lah dia berlakulah. Ramai lelaki yang merasakan bahawa mereka ada hak untuk memukul isteri kalau isteri tak dengar cakap. Ya, tak dengar cakap. Tadi saya bagi contoh tak nak masak kan ataupun lambat masak, ini tak dengar cakap. Maknanya suami bagi maknanya suami tak boleh terimalah pendapat isteri walaupun kadang-kadang pendapat isteri itu betul tapi dia tak boleh terima, maka dia boleh pukul ya. Okey, aspek ekonomi wanita yang di setengah tempat banyak di negara Arab, banyakkan wanita sebenarnya tak bekerja. Jadi wanita tak ada sumber ekonomi, banyak bergantung pada suami. Dan ada setengah di negara Arab juga wanita yang tidak bekerja dan lepas tu mak bapak dia pun dah tidak melindungi dia lagi. Sebab kadang-kadang ada setengah budaya apabila anak perempuan tu dah kahwin, maknanya dia dah keluarlah daripada keluarga tu. Jadi mak ayah dia dah tak boleh dah maknanya mengharapkan apa-apa lagi. Maknanya kalau anak perempuan ni tadi dah tak balik langsung rumah dia pun mak bapak dia kena redha lah. Kena terima lah, kena redha je lah. Sebab wanita tu telah dianggap bukan milik mak ayah dia lagi tapi menjadi milik suami. Itu yang tanggapan milik-milik ini tadi yang bahaya ni. Sedangkan tak ada sesiapa lah yang memiliki sesiapa. So semua amanah. Apabila wanita berkahwin dengan suami dengan lelaki dalam Islam, itu adalah amanah. Suami adalah amanah isteri, isteri adalah amanah pada suami, kan? Bukanlah milik tu secara mutlak. Okey, apabila wanita tidak bekerja, mereka tidak ada sumber ekonomi, mereka tak ada kredit yang terhad ke misalnya, tak ada mungkin tak ada harta, mak ayah dia miskin dan sebagainya, peluang pekerjaan yang terhad yang dan sebagainya, ini menyebabkan superiority tadi semakin meningkatlah, maknanya menjadi-jadilah sebab suami merasakan bahawa oleh sebab dia yang menyara isteri, dia yang beli tu beli ni dan sebagainya, rumah pun dia beli dan sebagainya, maka isteri
adalah hak dia dan isteri perlulah tidak boleh mempertikaikan ya apa pun yang dilakukan oleh suami, sama ada suami melakukan kebaikan ke keburukan ke pukul ke apa. Tu yang kadang-kadang orang kata bila kamu dah kahwin taatilah suami kamu ni kadang-kadang ada pesanan-pesanan macam tu sebab dia kata sebab suami itulah syurga atau neraka-mu sampai macam tu pula. Patutnya bila berkahwin ni kita nak duduk dalam syurga lah kan. Suami isteri tu sama-samalah duduk dalam syurga, bukan suami je duduk dalam syurga, isteri duduk dalam neraka kan. Tak. Itu bukanlah hasrat dalam Islam lah. Dalam Islam perkahwinan tu adalah sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan kepada kedua-dua pasangan lelaki dan perempuan, bukan suami je yang dapat kebahagiaan atau sejahtera, tapi isteri pun sejahtera juga. Okey, dari aspek undang-undang ada setengah undang-undang status wanita yang rendah dari segi undang-undang maknanya sama ada secara bertulis atau amalan, dan undang-undang mengenai perceraian, hak penjagaan, hak mempusakai, undang-undang milik rogol dan sebagainya. Jadi kadang-kadang undang-undang tu tidak memihak sangat kepada wanita, menyebabkan berlaku keganasan terhadap wanita tadi ataupun tidak diberi hak. Tahap celik undang-undang yang rendah di kalangan wanita, ini memang betul lah Mana-mana pun kes-kes yang saya dapat, ramai wanita tak tahu hak dia. Dan masih lagi mengulang kata-kata yang sama. Misalnya mungkin salah saya sebab suami pukul saya. Dan juga merasakan bahawa dia kena improve diri dia supaya suami sayangkan dia dan tak pukul dia. Tapi kadang-kadang tingkah laku pukul ni dia dah jadi habit. Bila dia dah jadi habit, sukar untuk dihentikan. Dan juga layanan yang tidak mesra janda ataupun tak sensitif terhadap wanita. Kadang-kadang wanita bila nak buat laporan polis, apa pula polis kata? Polis kata, puan agaknya lambat masak, sebab itulah puan kena pukul dengan suami. Cuba puan layan suami baik-baik, mestilah suami tak pukul puan lagi. Puan balik rumah dulu puan layan suami baik-baik, insya-Allah suami tak pukul puan. Jadi ini adalah sikap yang tak betul. Suami polis yang macam ni maknanya polis yang tidak mesra janda, dia tidak sensitif dan tidak membantu. Dia sepatutnya mengambil laporan tadi, membenarkan wanita tadi membuat laporan dan tidak memberikan nasihat yang salah kepada wanita. Dulu-dulu banyak macam ni. Sekarang ni pun masih lagi juga kadang-kadang saya dengar kes macam ni walaupun dah makin kurang. Sebab polis di Malaysia dah semakin mesra janda, maknanya mereka telah mendapat latihan bahawa dalam kes keganasan undang-undang adalah penting untuk polis mengambil semua maklumat dan menjalankan siasatan. Bukan setakat mengambil laporan saja, tapi buat siasatan. Kena pergilah rumah cari suami tadi ini Encik Syamil ke? Encik Syamil, saya dapat maklumat bahawa Encik Syamil telah memukul isteri Encik. Isteri Encik telah datang ke balai polis di Bandar SS kerana mendakwa bahawa Encik telah memukul baginda beliau. Jadi macam tu. Jadi polis akan datang rumah cari suami dan membacakan tuduhan tersebut dan memberikan amaran kepada suami untuk tidak melakukannya lagi. Jadi polis akan cakap, jadi Encik ni amaran pertama, harap Encik tidak lagi memukul isteri, dan jika kami dapat laporan sekali lagi daripada isteri, mungkin pihak polis akan mengambil tindakan. Jadi biasanya yang pertama tu dia buat bagi amaran je lah. Tapi amaran ini penting sebab tu kita nak wanita buat laporan polis sebab kadang-kadang bila dapat amaran macam ni suami pun sedar bahawa dia tak sepatutnya buat begitu dan dia akan jadi takutlah untuk melakukannya lagi. Jadi kadang-kadang dengan satu je laporan polis dah tak berlaku lagi dah kadang-kadang sebab kadang-kadang tu terlepas kan penat kerja ke apa dan sebagainya, jadi terlepas terpukul isteri. Jadi kadang-kadang suami menyesal dan berazam untuk tak buat lagi. Jadi kalau hanya satu saja laporan polis dan tak buat lagi, kadang-kadang dia tak ada apa-apalah kan sebab yang kita hendakkan adalah perubahan maknanya suami tidak lagi memukul isteri dan belajar untuk menyelesaikan masalah ataupun apa-apa konflik rumah tangga dengan baik. Maknanya suami dan isteri kena berkomunikasi dengan betul. Bukan je menggunakan keganasan untuk menyelesaikan konflik.
Okey. Okey, daripada aspek politik ya, jadi di banyak negara tu termasuklah Malaysia ya, masih lagi kurang suara wanita sebenarnya dalam politik ya, dalam pemerintahan, dalam profesion, perundangan dan sebagainya. Jadi aduan keganasan rumah tangga dipandang ringan. Dan ramai merasakan bahawa hak keluarga, urusan keluarga adalah hak peribadi ya, dan bukan dalam kawalan negara. Jadi rasakan bahawa tak perlulah buat laporan polis ya, malu. Kan awak ni memalukan diri sendiri je pergi buat laporan polis kan. Ini rumah tangga awak. Takkan awak nak cerita dengan semua orang. Ya, jadi ada juga yang merasakan bahawa isteri tak patut buat laporan polis ya kerana didera. Jadi ramai isteri merasakan bahawa tak payah buat laporan polis ya sebab dia tak nak malu, dia tak nak dia merasakan nanti semua orang tahu nanti malu dan sebagainya lah. Okey, risiko mencabar status quo. Jadi ada juga merasakan tak boleh buat laporan polis ke sebab ini sebenarnya bertentangan dengan agama. Macam tadilah. Isteri rasa bahawa memang suami patut pukul dia sebab dia buat salah. Ataupun suami rasa dia patut pukul isteri sebab isteri buat salah. Sebab dia kata dalam Quran boleh pukul isteri. Okey. Jadi tanggapan-tanggapan sebegini ya, mindset-mindset sebegini telah membantutkan ya usaha-usaha untuk memberikan penerangan ya kepada masyarakat lah, anggota masyarakat. Dan kurangnya organisasi wanita sebagai kumpulan pendesak ya, kurangnya penyertaan wanita dalam sistem politik ya. Jadi itu semua adalah faktor-faktor ya yang menyebabkan mengapa keganasan rumah tangga berlaku dan terus berlaku sehingga sekarang. Okey, jadi kita nak tingkatkan kesedaran dan kefahaman ya. Ini kesan daripada keganasan rumah tangga ada dua, ada kesan yang membawa maut tadi, ada kesan yang tidak membawa maut. Yang membawa maut tadi tahulah meninggal dunia kan kerana didera. Kesan fizikal ada banyak ya, cedera, patah, luka organ dalaman ya. Ada kes-kes yang saya pernah handle misalnya isteri datang bawa X-ray, dia punya tangan dah patah riuk. Ada juga tengkoraknya dah retak kerana selalu dihantuk ke dinding oleh suami. Jadi isteri ni tadi akhirnya pergi ke hospital sebab dah tak tahan sakit kepala selalu. Bila buat X-ray tengok dia punya tengkorak dia dah retak dah rupanya. Kehamilan yang tidak dikendaki ni kalau berlaku keganasan seksual tadi, masalah-masalah ginekologi ya, penyakit kelamin ya, HIV/AIDS pengguguran, penyakit pelvic inflammatory disease ya, sakit pelvic kronik, sakit kepala, hilang upaya kekal, irritable bowel syndrome tingkah laku mencederakan diri sendiri. Penyakit mental pun banyak. Merokok, melakukan hubungan seks tak selamat kesan pada kesihatan mental murung ke depression ketakutan anxiety, kebimbangan yang melampau low self esteem, penghargaan diri yang rendah, dia rasa rendah diri, dia rasa dia tak berguna, dia rasa dia tak patut hidup, dia rasa lebih baik dia mati dan sebagainya. Dysfunction, sexual dysfunction, masalah makan, OCD, kecelaruan obsesif kompulsif trauma, PTSD. Kesan yang membawa maut ni antaranya membunuh diri ataupun homicide, bunuh ahli keluarga. Macam suami yang bunuh isteri tadi tu homicide lah. Ataupun kematian sewaktu melahirkan. Ada juga isteri yang didera semasa mengandung dan akhirnya meninggal masa melahirkan anak maternal mortality. Dia dapat HIV/AIDS. Kesan jangka panjang, kajian mendapati yang saya cerita tadilah, wanita yang pernah didera masa kecil akhirnya dia juga akan mengahwini lelaki yang mempunyai profil seorang pendera. Dan lelaki yang dibesarkan dalam keluarga di mana bapanya sering mendera, kemungkinan juga akan menjadi seorang pendera ketika berkahwin kelak. Ini teori modeling lah. Maknanya dia modeling apa yang bapa dia buat. Dulu bapa dia pukul mak dia, walaupun dia tak suka, dia marah. Tapi bila dia dah besar, dah kahwin, dia pula pukul isteri dia. Ataupun pukul anak-anak dia. Okey, kesihatan mental terjejas, ramai yang anak-anak, walaupun anak-anak tak dipukul, tapi ramai anak-anak lelaki dan perempuan yang menjadi benci pada ayah dia. Kerana ayah selalu pukul mak. Jadi dia benci dengan ayah. Jadi saya dah jumpa ramailah kadang-kadang anak-anak ni akhirnya dia belajar rajin-rajin supaya dia boleh masuk asrama sebab dia tak nak duduk rumah, sebab dia stres. Walaupun dia tak dipukul tapi dia melihat ibunya dipukul ataupun didera, dimaki hamun mendatangkan stres sebenarnya kepada kanak-kanak.
ya, dan mereka pun boleh mendapat macam-macam penyakit mental. Mereka pun boleh dapat kemurungan, ya, bukan isteri saja dapat kemurungan kerana didera, tapi anak-anak pun boleh dapat kemurungan, ya, bipolar disorder, PTSD dan sebagainya. Okey, pendera tak semestinya lelaki, ni fakta, walaupun kebanyakannya adalah lelaki. Seorang yang pernah didera semasa kecil tak semestinya akan jadi pendera, ya, walaupun ada risiko. Pendera sukar dikenal pasti, ya. Bukannya ada tulis kat kepala dia, dekat dia punya dahi tu, cop, saya pendera, tak ada. Kan, Dan ramai mangsa memberitahu, ya, mereka tidak pernah mengesyaki pasangan mereka pendera sampailah dah kahwin. Kadang-kadang dah kahwin setahun, 2 tahun okey lagi. Masuk tahun ketiga barulah terbuka tembelang dia, barulah nampak dia punya true colours. Ya. Dan pendera tidak hanya menyebabkan masalah fizikal, kesakitan fizikal. Sebenarnya kesan psikologi lebih teruk daripada kerosakan fizikal. Melainkan matilah. Ya, kesan psikologi ni dia kadang-kadang sampai ke anak cucu. Ya, dia lebih daripada satu generasi, dia sampai ke next generation pun. Itu masalah kesakitan fizikal, psikologi, kesan psikologi. Okey, jadi bantuan untuk mangsa keganasan rumah tangga, ni apa yang kita sebagai masyarakat boleh buatlah. Kita sediakan rumah perlindungan, ni buat kaunseling, rujuk undang-undang, polis, peguam, hospital, pengangkutan, bantu dia bawa pergi mahkamah, bawa pergi balai polis, bawa pergi hospital. Ini semua memerlukan belanja yang tak sedikit lah, sebab kadang-kadang macam kami ni rumah perlindungan kat Selangor, tapi kadang-kadang mangsa asalnya daripada Pahang, dan lepas tu bercerai pula kat Terengganu. Jadi bila tapi sekarang dapatkan bantuan lari ke Selangor. Jadi kes mahkamah dia kena pergi ke Terengganu, kita pula kena bantulah, ya, hantarkan ke Terengganu ataupun bagi dia duit naik bas, ya, pergi kes mahkamah dia di Terengganu dan sebagainya. Jadi memang bantuan ni sangatlah diperlukan, ya. Sebab tu teratai pun sering buat fundraising lah, memungut dana awam lah, ya, untuk membantu, ya, mereka yang memerlukan. Serta membina kumpulan sokongan, ini sangat penting, ya, kumpulan sokongan, ya, untuk memberikan harapan, ya, memberikan semangat. Sebab biasanya mangsa dera ni dia dah putus asa. Dia rasa malu nak cerita pada orang, dia rasa tak ada orang faham masalah dia, dia rasa tak ada orang yang nak tolong dia. Sebab dia rasa orang pun takut nak tolong dia, kan, sedangkan tak ada apa-apa pun. Kan, suami ni berani pukul isteri je, tapi orang lain dia tak beranilah nak pukul biasanya. Kalau dia berani juga, itu biasanya kes tu memang biasanya akan pergi jumpa polis cepatlah, kan. Tapi dalam kebanyakan kes suami hanya berani pukul isteri sahaja ataupun pukul anak-anak, kan, walaupun kadang-kadang mungkin menunjukkan tingkah laku yang agak keterlaluan, tetapi jaranglah, ya. Tapi ada juga kes, ya, yang pukul orang lain juga, terutamanya kadang-kadang NGO wanita lah, kadang-kadang dia pun menakut-nakutkan juga, NGO wanita yang memberi bantuan pada isteri dia, ya. Kadang-kadang dia buat laporan polis pula. Saya sendiri pernah dapat laporan polis terhadap saya. Dia kata saya ni menghasut isteri dia, ya, untuk bercerai, sebab memanglah isteri dia datang jumpa saya, kan, untuk dapatkan bantuan kaunseling dan sebagainya. Ya, jadi bila suami dapat tahu, dia buat laporan polis. Dia kata seorang wanita bernama Azlina Rozi Muhammad Ghaffar telah menghasut isteri saya, ya, untuk meminta cerai pada saya kerana kononnya saya telah memukul isteri saya. Itu laporan polis yang dibuat. Tapi sebenarnya kalau ada sesiapalah suami buat laporan polis macam tu, biasanya polis dia tak cari saya lah, dia akan cari suami tu tadilah. Kan, dan dia akan siasat suami tu. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan kita ni walaupun kita protected lah, kita ada akta yang protect, kaunselor, psikologis, doktor dan sebagainya, namun kita perlu berhati-hatilah, ya, supaya tidak menonjolkan diri kita lah kepada lelaki-lelaki yang pendera ni tadi. Kadang-kadang dia datang pejabat untuk menakut-nakutkan lah, ya, kata nak jumpa lah, ni, lepas tu dia kata jangan kacau isteri dia, ya, dan sebagainya lah. Ini semua adalah lumrah lah, kan, tapi sebab tu penting, ya, untuk kita sebarluaskan, kita ramaikan lagi, advokat, maknanya mereka yang sudi menjadi advocate, dan daripada situ kita bina kumpulan sokongan, ya, akhirnya
supaya akhirnya kita dapat membantu pemandiri ini tadi, kita membesarkan jaringan dan kita mengecilkan pula networking pendera-pendera ni tadi sampai akhirnya pendera ni rasa bahawa dia keseorangan dan tak ada orang nak tolong dia, jadi supaya dia mengambil keputusan ataupun mencari cara untuk berubahlah yang penting ya. Okey, bantuan seterusnya adalah peluang pekerjaan, perumahan, persekolahan anak-anak. Ini semua memang kita kena bantulah apabila kita jadi pusat pelindungan. Memang kadang-kadang kita terpaksa juga hantar anak dia pergi sekolah ke sepanjang proses penceraian dia lah ya. Sebab di Malaysia ni akta rumah tangga, kekerasan rumah tangga kita hanya setakat protection kepada wanita, tetapi tidak kita tak ada macam satu affirmative lah. Ni affirmative juga lah, tapi apa yang saya nak sebut macam ni jika berlaku perceraian, biasanya suami yang kena keluar daripada rumah ya, sebab isteri perlu diberikan tempat untuk tinggal di rumah, sebab suami dia boleh cari rumah lain kan. Dalam Islam, isteri dibenarkan untuk tinggal di rumah suami sehinggalah berakhirlah ataupun sehinggalah proses penceraian berakhir. Dan di beberapa negara barat sebenarnya mengambil model macam ni untuk kes keganasan rumah tangga. Antaranya di New Zealand. Di New Zealand, jika berlaku kes keganasan rumah tangga, isteri boleh telefon polis ya, dan polis akan datang dan akan ambil suami dia bawa keluar. Ya. Maknanya suami yang kena keluar rumah. Jika suami pukul isteri, suami yang kena keluar rumah. Rumah tu kena diberi pada isteri dan anak-anak. Jadi suami dia kena cari tempat lain lah nak duduk. Mula polis datang ambil suami tadi, dia akan ambil keterangan suami. Lepas tu suami tak dibenarkan balik rumah, dia kena cari rumah lain duduk sementara tunggu perbicaraan. Sepatutnya macam tu lah kan. Barulah namanya protect wanita kan. Tapi di negara kita tak ada protection macam tu, menyebabkan ramai isteri yang tak tahan didera, mereka yang terpaksa tinggalkan rumah. Ya, itu yang kita terpaksa sediakan rumah pelindungan. Kan seperti yang dilakukan oleh WHO, Women's Aid Organisation. Ada lagi ABI misalnya, dia ada Baitur Rahmah ya. Dan teratai di bawah Pertubuhan Ikram Malaysia, kita ada teratai rumah perlindungan untuk wanita yang terpaksa keluar daripada rumah kerana ingin menghentikan keganasannya yang berlaku. Okey, ini sedikitlah saya nak share hadis daripada Nabi Rasulullah SAW. Tidakkah kamu malu memukul isterimu seperti mana kamu memukul haiwan, sedangkan kemudiannya kamu berhendak kepadanya di malam hari. Ini dah hadis Sahih Al-Bukhari. Dan daripada hadis lain, janganlah kamu pukul hamba-hamba Allah ya, ataupun kaum perempuan. Ini hadis daripada Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Maknanya jangan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jika ada masalah, selesaikan melalui komunikasi yang betul. Kena belajar cara berkomunikasi yang betul untuk menyelesaikan masalah. Okay, kemudian peranan kerajaan, mendidik masyarakat, mendidik hak wanita tentang hak mereka, memberi bantuan pada pendera, mendengar dengan empati dan menggalakkan mangsa buat aduan, buat laporan polis. Kemudian latihan pekerjanda kepada agensi kerajaan seperti polis, agensi guaman, kesihatan, pejabat agama, pegawai mahkamah dan juga kempen pencegahan yang berterusan Jadi ini nombor teratai hotline lah dan juga Facebook, boleh tengok dekat Facebook dan juga Women's Aid Organisation saya letak juga di sinilah kerana kita banyak dapat bantuan dan juga tunjuk ajar lah daripada mereka. Sebab Women's Aid Organisation ni dia dah lama tubuhan yang paling lama saya rasa kat Malaysia ni yang menangani masalah keganasan rumah tangga. Mereka telah ada sejak tahun 65 dan rumah perlindungan mereka daripada tahun 1975 kalau tak silap saya, 73 macam tu. Okey, jadi itu saja perkongsian untuk topik malam ini. Jadi saya buka teruslah jika ada soalan yang berkaitan insya-Allah. Ataupun saya tengok dululah dekat chat ni kalau ada soalan. Okey, ada soalan je
Slide tab ni. Okey. Soalan saya, kenapa wanita yang didera atau melihat ibu didera semasa kecil cenderung berkahwin dengan pendera walaupun tidak tahu suami seorang pendera sebelum kahwin? Ini memang daripada kajian dan didapati ya. Dia macam ada psyche sikit lah. Maknanya somehow ya, kalau kita selalu lihat keganasan, somehow kita cenderung untuk underestimate keganasan. Ya. Contoh macam ni ya. Ada kajian mendapati kanak-kanak yang suka main game ganas, dia pun akan jadi ganas juga. Ya. Sebab apa? Sebab modeling. Jadi wanita dia pula secara fitrahnya dia tidak ganas lah. Tapi kalau dia selalu melihat keganasan, maka dia merasakan bahawa keganasan itu normal, ya, ni ataupun natural. Ya, kalau mak dia boleh handle keganasan bapa dia, why not dia pun handle dan dia rasa dia boleh handle keganasan. Ya, itu daripada satu sudut inilah ya. Dan ini maknanya dia merasakan bahawa tak apa, ganas ni okey. Boleh lagi, boleh je lagi, taklah ganas sangat. Lagipun dia rasa macam kalau ganas sangat aku larilah kan, macam tu. Kalau tak tahan kan besok aku larilah. Sebab dia dah sayang jadi perasaan sayang dan cinta ni telah membutakan mata dia lah, sehingga merasakan bahawa keganasan ni satu perkara yang boleh ditolerate. Saya pernah dapat soalan-soalan macam ni sebenarnya daripada wanita-wanita yang kadang-kadang dia tak kahwin pun lagi. Ya, ada pernah saya bagi forum ada wanita tu tanya, dia kata boyfriend saya kadang-kadang pukul saya, dia kata tapi lepas tu dia cepat-cepat minta maaf sebab dia dah jadi dia kata tapi dah berlaku beberapa kali, dia kata jadi adakah patut saya teruskan perkahwinan dengan dia, adakah dia ni sebenarnya seorang yang ganas kan. Jadi sebab dia rasa dia rasa dia dia rasa dia boleh ubah. Itu satu hal juga lagi. Sebab kadang-kadang orang lelaki ni dia manis mulut dia kata bila suami kata you pukul I nak break dengan you sebab you pukul I. Jadi boyfriend pun kata janganlah tinggalkan I kan, you je boleh ubah I. Ini tag tak tahulah punchline ke tagline ke apa benda lain sekarang ni budak-budak cakap kan you je boleh ubah I, jadi janganlah tinggalkan I need you dan I yakin bila I kahwin dengan you kan, you boleh bantu I, you boleh bentuk I supaya I jadi baik, I tak pukul orang, I tak pukul you. Lagipun I kan sayang dengan you, buat apa I nak pukul you. Tadi tu I tak sengaja je. Ini kata-kata muluk ni kata-kata yang muluk-muluk saya cakap tadilah kan kata-kata yang muluk ni menyebabkan ramai wanita cair dan akhirnya bersamalah dengan lelaki tersebut. Dan tadi saya dah share tentang kita keganasan tadi maknanya tadi kita panggil honeymoon honeymoon punya phase fasa-fasa keganasan tadi jadi kalau tengok fasa keganasan tadi memang inilah yang biasanya berlaku maknanya keganasan ni dia bukannya berlaku setiap hari bukanlah tiap-tiap hari kena pukul tapi kalau seminggu sekali kena pukul pun tak larat juga kan jadi tapi bila dia tak berlaku katalah kena pukul semalam, lepas tu besok tu suami minta maaf bagi bunga, isteri pun mengajuk kan, kena marah, kena pukul. Tapi bila dah tengok bunga, lepas tu suami pun lepas tu baik, ajak makan, keluar, dia pun okey sebab dia sayang suami dan dia nak berikan harapan bahawa suami tadi nak berubah jadi okeylah kan nanti lagi 2-3 bulan pukul lagi bila berlaku stres ke apa benda ke pukul lagi kan lepas tu jadi dalam setahun tu bukanlah setiap hari kena pukul tapi mungkin beberapa kali. Itu baru setahun. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, kalau 4 tahun. Jadi ini yang kita kata tadi, kita keganasan. Dan dia ada fasa-fasa dia. Dia ada fasa bertenang, ada fasa honeymoon, ada fasa bertenang ni, fasa honeymoon lah. Kemudian ada fasa tegang dan juga fasa krisis. Jadi fasa ni, bila lepas fasa krisis, dia honeymoon balik. Kan dia pujuk balik isteri pun cair suami bagi bunga ke, belanja makan ke, dan bila belanja makan tu kadang tulis pula tu masuk kat Facebook tu kan jadi kadang-kadang ini kita panggil masking lah maknanya ramai banyak juga kes yang saya jumpa lah macam ni kan bila fasa honeymoon tu suami pun ambil gambar belanja isteri makan letak dekat Facebook jadi
bila dia letak kat Facebook, apa tujuan dia? Tujuan dia supaya isteri ingat kebaikan-kebaikan dia yang dia pernah belanja makan. Bukanlah dia ni selalu pukul. Jadi bila isteri jadi marah dan nak bercerai, tak jadilah sebab tengok kat Facebook tu suami belanja makan. Jadi isteri tak jadilah nak bercerai. Dan kalau isteri nak bercerita dengan orang lain, jadi malu. Kan? Katalah isteri ceritakan mak dia dan suami pukul. Nanti mak dia kata, kat Facebook hari tu kan suami nampak mesra je dan belanja makan lah apa. Betul ke kena pukul? Ya. Jadi banyak juga kes macam ni. Ya, mak bapak kadang tak percaya anak dia kena pukul dengan suami. Dan mak bapak pun kadang tak percaya yang anak lelaki dia pukul isteri. Sebab dia kata kat Facebook nampak elok je. Nampak elok kan. Gambar makan-makan, happy-happy. Ya. Takkanlah nak bercerai kan. Kesian anak-anak. Jadi ini yang kadang-kadang menyebabkan perkara ini berterusan. Dan isteri akhirnya merasakan bahawa memang dah takdir dia lah. Dulu pun mak dia kena pukul. Terus sekarang ni dengan Facebook lagi apa benda semua, dia pun rasa tak apalah, mungkin ni takdir dia lah. Ya, lagipun dalam setahun cuma 2 kali 3 kali je kena pukul. Okey kot. Kan jadi ada yang telah mewajarkan. Ataupun suami sendiri kata, alah, I baru pukul you sekali je, takkanlah you tak boleh maafkan I kan. Lagipun I janji I tak buat lagi. Ni kata-kata mulut lah ya. Jadi ya, sebab tu kenapa benda ni susah susah nak berhenti ya, dan masih lagi berlaku dan tapi dia sebenarnya satu jenayah. Sebab kita dah sebut di awal tadi, dia ada akta dia ya, dan tidaklah boleh sesiapa memperlakukan sesiapa sahaja sesuka hati ya, sama ada suami ataupun isteri ya. Suami kita adalah amanah kita ya, isteri pun amanah pada suami ya. Suami pun ada amanah ya pada isteri. Apa pendapat doktor kalau wanita itu dia tak nak keluar sebab dia rasa dia kuat dan sabar, tapi sebenarnya tak pun sebab dia lepaskan anak-anak. Lepas tu anak-anak selamatkan diri. Kata kenapa anak-anak tak sabar hadap macam dia bila anak kena sakit mental. Dia kata anak terlembik, lemas sebab down dan trigger. Ya betul, memang ini pun banyak berlaku ya. Dia ini yang kita dah bincang tadilah. Maknanya ramai wanita merasakan dia takut. Satu yang pertama dia takut. Yang kedua mungkin dia rasa dia nak menyelamatkan. Siapa dia nak selamatkan pun kita pun tak tahulah sebab dia rasa dia nak selamatkan anak dia. Kan tapi dilepaskan pula marah tu pada anak-anak, itu pun biasa juga berlaku. Jadi sebab tu yang kadang-kadang anak-anak lari dari rumah sebab tengok mak bapak bergaduh, lepas tu mak pula lepaskan pada anak. Masa anak kecil anak tak beranilah nak lari, tapi bila anak dah besar dia orang pun pakat-pakat lari dan pernah ada satu kes tu anak tu dipukul balik bapak dia. Ni dah besar lah, dia dah 18 tahun. Sebab dia geram. Bapak selalu pukul dia masa dia kecil. Dan bapak pukul anak dan pukul mak juga. Tapi mak sabar. Dan mak selalu memberikan tanggapan palsu pula pada anak. Dia kata ayah tu sayang dengan awak. Lagipun ayah kan bagi duit. Kan? Jadi kita kena sabarlah dengan ayah. Kan? Lagipun ayah tu bukan selalu pukul pun. Jadi kadang-kadang mak pula yang psychokan anak. Ya. Jadi sebab tu benda ni kita kata semua ni adalah penderaan lah. Ya. Penderaan fizikal, penderaan psikologi. Ya. Apa solusi terbaik bagi anak tersebut ya? Memang sebab tu benda ni kita tak boleh handle satu-satu sendiri-sendirilah. Maksudnya kadang-kadang memang ada kes yang kanak remaja biasanya remaja lah, jarang kanak-kanak buat laporan aduan mak dia dipukul biasanya anak remaja lah, sebab dah remaja baru dia ada keberanian nak cakap dengan orang kan. Jadi ada beberapa cara lah kadang-kadang antaranya kita minta melalui anak tersebut kita minta mak dia datang jumpa buat aduan polis ataupun anak tu sendiri pun boleh buat aduan polis. Sebenarnya sesiapa saja boleh buat aduan polis. Jiran pun boleh kalau kita rasa jiran sebelah rumah kita kena dera, dipukul dan kita dah cakap dengan isteri tu pun suruh buat report polis, dia tak nak buat, kita sendiri boleh buat. Kita sebagai jiran kita boleh buat report polis. Kita boleh kata bahawa saya dengar jiran saya dipukul oleh suaminya pada pukul berapa sekian malam dan sebagainya. Jadi polis akan datang buat siasatan. Walaupun kadang-kadang isteri tadi menafikan tapi laporan tu dah ada.
Memang kadang-kadang dan kadang-kadang apa tu bergaduh dengan jiran pula tapi jiran kena tabahkan hatilah ya. Dan jiran pun boleh juga buat laporan tentang anak-anak saya tengok anak-anak dia apa merana ke tak pergi sekolah ke dan selalu suami isteri ni bergaduh pangpung bising ke apa benda baling-baling bom baling roket kat rumah semua tu kan ada jadi apa jiran boleh buat laporan polis. Dan satu lagi pihak yang boleh buat laporan polis ialah guru. Ya, guru pun boleh buat laporan polis kaunselor boleh buat laporan polis. Kalau guru tu melihat ada kesan-kesan ataupun guru tadi tanya kenapa kamu datang lambat? Oh, saya malam tadi tak cukup tidur ke sebab mak ayah saya ayah pukul mak ke mak pukul ayah ke apa. Jadi cikgu boleh siasat berapa kali berapa kerap selalu ke mak pukul ayah ke apa. Jadi guru pun boleh buat laporan dan especially kalau pelajar-pelajar tadi dipukul juga oleh bapa dia dan ada kesan misalnya bapa pukul dengan paip baling dengan batang paip ke rotan sampai berdarah ke dan rotan tak berdarah pun tapi ada kesan bigat-bigat ke boleh buat laporan polis supaya ada siasatan dilakukan. Dan bagi pihak NGO kadang-kadang apa yang kita pernah hadapi kes macam ni maknanya kita dapat laporan daripada remaja remaja tu baru form 2 dia dah sampai dibuang sekolah sebab dia selalu tak datang sekolah sebab dia kena dera untuk jaga adik dia dan mak dia selalu kena pukul dengan bapa tiri. Sampailah remaja ni tadi memberanikan diri dan melarikan diri ke rumah nenek. Dia lari pergi rumah nenek. Jadi bila kat rumah nenek dia telefon kita, telefon teratai. Sebenarnya tujuan dia telefon tu bukan nak mengadu mak dia kena pukul, tapi dia nak minta bantuan untuk pergi ke sekolah. Dia nak pergi sekolah kan tapi dia tak berpeluang nak pergi sekolah sebab dia telah dibuang sekolah. Jadi kami bantu dia sampailah dia dapat bersekolah semula dan dia tinggal dengan nenek jadi kita dapatkan bantu maklumat juga daripada nenek. Jadi nenek pun banyak bercerita jadi kita dapat inilah dan kita dapat juga hubungi kita cuba hubungi ibunya yang selalu dipukul tadi supaya ibu tadi buat laporan polis dan dapatkan haknya semulalah tapi lepas tu ibu ni tadi dia tak nak dihubungi lah dan somehow kemudiannya ibu tadi bercerai dengan suami yang kedua tu dah suami kedua dah bercerai dengan suami kedua dan balik kampung lah tinggal dengan ibunya. Itu yang antara yang pernah berlaku. Jadi maknanya kalau kita sebagai NGO ni banyak sikit lah yang kita boleh bantu. Sebab kalau sebagai persendirian susah sikit lah kita nak bantu kan. Kita mungkin cuma boleh buat aduan ataupun kita bantu anak ni tadi pergi sekolah ke ataupun bagi duit sikit, bagi dia makan. Itu setakat tu je lah. Tapi kita mungkin tak boleh bantu lebih daripada itulah. Boleh bagi nasihat untuk buat laporan polis kepada isteri tapi kadang-kadang isteri tak nak buat laporan ataupun kadang-kadang isteri menafikan yang lebih teruk dia menafikan lah dia kata suami dia baik suami tak pukul pun kan yang kita dengar tu benda lain bukan suami pukul pun dia menafikan dia masih lagi berahsia dan tidak mahu tidak mahu berterus terang lah tidak mahu maknanya perkara tersebut diketahui oleh orang lain. Okey, itu sedikit sebanyaklah apa yang kita boleh ni lah Dalam kes-kes yang lebih teruk sebenarnya kita boleh buat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Satu lagi. Kita sebenarnya boleh buat aduan kepada JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dulu JKM memang ada talian dera tu kan. Tali dera dengan talian kasih. Dulu nama dia tali dera lah, sekarang talian kasih. So kita boleh buat aduan kepada JKM jika kita rasa anak ni tadi didera oleh bapa dia ataupun ibu bapanya ataupun ibunya didera menyebabkan anak ni tadi menjadi mangsa lah kan menjadi mangsa keganasan. Jadi kita boleh buat laporan kepada pihak JKM. JKM akan datang ke rumah tersebut untuk buat siasatan. Dia akan datang dengan polis untuk buat siasatan dan jika dirasa perlu diasingkan dia akan bawa anak ni tadi untuk tinggal di rumah perlindungan lah. JKM ada lagi banyak lah rumah perlindungan macam-macam lah rumah kanak-kanak ada, rumah untuk warga emas ada, rumah untuk kalau untuk yang keganasan rumah tangga ni JKM ada hanya 2 sahaja rumah perlindungan satu kat Kelantan, satu dekat Sabah.
Tapi dia boleh tumpangkan lah ya, kalau kat kawasan Selangor ni ke misalnya, tapi tak cukup lah sebenarnya, sebab tu kenapa NGO ni penting ya, untuk apa ni, untuk membantulah kes-kes yang sebegini. Okey. Okey, ada soalan lain ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang telah bersama-sama dengan kami pada malam ini. Diharapkan dapat teruskan pada minggu hadapan. Dan saya serahkan semula kepada moderator Puan Zilal. Saya mohon maaf jika ada kesilapan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Azlina di atas penyampaian tadi dan juga sesi soal jawab. Banyak juga soalan yang kita dapatkan. So insyaAllah berakhirlah untuk sesi malam ni. Kita akan bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya pada masa dan waktu yang sama hari Rabu depan. InsyaAllah kali itu nanti kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Hidayah. So insyaAllah rakaman juga saya akan emailkan link dia berserta dengan slide lah daripada pembentang untuk minggu ni kepada yang berdaftar sahajalah. So, saya rasa ada juga nama yang mungkin ikut sahabat yang lain join kan, dah ada link kan. Nanti insyaAllah nanti kita boleh tengok baliklah nama-nama ni dan masukkan dalam grup, tengok kalau perlu untuk pendaftaran jika berminat lah. So insyaAllah nanti kita akan bagilah rakaman dan slide. So terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang setia lah sehingga pukul 11 lebih dah, 11.20. Kita tutup sesi kita malam ni dengan tasbih kifarah dan suratul As. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.